Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman Rahim. Sesungguhnya kami Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sepakat kami pada diskusi. Ya Allah, sesungguhnya tangan-Mu sahajalah kuasa penyelesaian segala amalan kami. Justru berikanlah apa kiranya segala kerja kami selama ini dan hari-hari yang mendatang sebagai ibadah yang Engkau redai. Terimalah segala kerja dan usaha kami itu sebagai amal saleh yang Engkau berkati. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, rahmatilah hidup kami dengan kekayaan dan ketinggian ilmu. Muliakanlah kami dengan kemuliaan akhlak dan pekerti. Satukanlah hati-hati Allah. Sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu. Kami meminta ampun kepadamu. Kami memohon petunjuk dari-Mu. Kami beriman kepadamu. Kami berserah kepadamu dan kami memuji-Mu dengan segala kebaikan. Ya Allah, hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuhan. Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala peperangan dan permusuhan. Ya Allah, selamatkanlah saudara Islam kami di bumi Palestin yang dizalimi oleh kerajaan rejim Zionis dari segala keburukan dan hindarkanlah mereka dari segala pada kerana tidak jadi sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Kau ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum taj'al lahumma fina wala ma'na wala ma yatba'una syakiyyan wala matrudan wala mahruma. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Zarif atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah hadirin hadirat sekalian, sebelum kita memulakan wacana ilmiah pada malam ini, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Musi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin amat bersahati Fakulti Mengalu-alukan Dr. Muhammad Daud bin Sulaiman, Presiden Malaysian Relief Agency MRA, dan doktor juga adalah consultant and cardiologist and physician di KPJ Damansara Special Hospital. Thank you so much doktor kerana sudi hadir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang akan menyampaikan ucap pertama pada majlis kita hari ini. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Rumai kerana berjaya menganjurkan program pada malam ini, dan Dr. Rumai telah menganjurkan pelbagai program ya, dan mengajak pemain-pemain industri dari luar untuk berkongsi dengan kita dalam pelbagai isu. Dan pada hari ini saya rasa adalah isu yang paling dekat dengan kita, isu yang perlu kita cakna, dan isu yang kita harap walaupun kita dah dengar
dan walaupun dah tular, tapi saya rasa tidak salah untuk kita sekali lagi mengingatkan diri kita berkaitan dengan isu Palestin ini dan bagaimana setiap dari kita perlu memainkan peranan masing-masing. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada kumpulan Personal Tutelage Dr. Rumai, tahniah program dakwah, dan saya ingin mengharapkan agar program hari ini dia lancar dan supaya kita mendapat banyak manfaat dalam program hari ini, dan sama-sama kita doakan agar rakyat Palestin dapat bebas insya-Allah satu hari nanti. #FreePalestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan dan terima kasih kepada yang berbahagia doktor atas jawapan sebentar tadi. Baiklah, hadirin hadirat, seterusnya marilah kita sama-sama memberi tumpuan kepada ucap tama yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Agama, untuk program wacana ilmiah peduli Palestin Air Mata Syawal di Bumi Al-Quds. Untuk ucap pertama ini akan dilakukan secara video oleh beliau. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat saya, saudara Dr. Rumai Izzuddin, seterusnya rakan-rakan sidang video yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah merasa teruja apabila mendapat perkhabaran begitu ramai sahabat-sahabat yang bersolidariti berkenaan dengan Palestin ini. Antara yang saya sudah temui terlalu banyak NGO, dan pada kali ini alhamdulillah bersama dengan sahabat-sahabat kita yang dihoskan oleh Dr. Rumai Izzuddin, maka insya-Allah kita mengharapkan isu kesedaran tentang bumi Palestin, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu sentiasa diperhangatkan dan dititik beratkan. Saya pernah hadir satu persidangan yang dianjurkan oleh Syekhul Azhar beberapa tahun lalu berkenaan isu Palestin, di mana ketegasan dalam resolusi Al-Azhar itu hendak menjadikan isu ini sentiasa segar dalam ingatan umat Islam. Salah satu tindakan yang dibuat oleh Al-Azhar memasukkan silibus Palestin dalam Muqarrar Al-Azhar untuk sentiasa kita fahami bahawa isu Palestin ini bukan lagi satu isu yang kecil, tapi isu yang bersifat sejagat dan ummah seluruh dunia. Sebab itulah sebahagian tokoh-tokoh seperti yang terkenal Salahuddin Al-Ayyubi berkata, kalau kamu nak tengok negara itu dunia aman, maka kamu tengok keadaan di Palestin. Selama mana ia kukuh dan aman, stabil dan ketinggian dari sudut keselamatannya, maka insya-Allah dunia yang lain juga akan turut merasa aman. Itulah besarnya peranan Palestin ini, yang menjadi tempat pertarungan terlalu ramai penganut agama dan berlangsungan dalam satu tempoh yang lama, sejak kurung berkurung, zaman berzaman, di mana zaman-zaman dahulu lagi, zaman Kan'aniyin, zaman Asyuriyin, zaman Byzantine, bahkan zaman-zaman itu Palestin tak pernah dilupakan dalam khalayak kehidupan ummah. Oleh kerana isu ini terkait dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW, yang telah dibuka oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang telah dibuka buat kali keduanya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan sehingga sekarang menjadi tempat pertembungan antara umat Islam dengan Zionis Yahudi sekarang, maka jelas menunjukkan kepada kita bahawa
kita sewajarnya mempunyai satu mauqif, satu pendirian yang sama bagaimana kita sayang kepada bumi Baitul Maqdis, khususnya Masjidil Aqsa dan umat Islam di sana, kerana mereka adalah saudara-saudara kita. Tak kala mereka dizalimi, sekurang-kurangnya rasaan sakit itu singgah pada perasaan kita, simpati dan empati, dan kita perlu bergerak untuk membantu mereka seupaya mungkin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, inilah yang kita harapkan daripada peristiwa-peristiwa yang sentiasa melukakan perasaan dan hati kita. Ayuh, mari sama-sama kita sokong dan dokong, bukan sekadar biasa, tetapi disertai dengan kefahaman, kebijaksanaan, wisdom yang tinggi, serta susung atur kerja dengan sebuah kesedaran yang sama, yang kita harapkan bahawa isu ini dapat berkesudahan dengan sebaiknya. Saya akhiri ucapan saya dengan satu ingatan daripada saya, satu nostalgia yang saya masih ingat bila mana saya tanya kepada guru kami semua, Fadilatul Syekh Allamah Dr. Wahbah Zuhaili, apakah cita-cita doktor sebelum meninggal dunia? Jawabnya ada dua. Salah satu katanya adalah, aku bercita-cita supaya Baitul Maqdis terbebas daripada Zionis Israel, dan aku sempat untuk salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Tapi apakan daya, beliau juga telah meninggalkan kita menuju kepada Tuhannya. Tetapi itulah cita-cita seorang ulama yang sukakan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa selamat daripada cengkaman kuku daripada golongan Zionis Israel ini. Sekalun tahniah kepada penganjur yang sentiasa menyuntik kesedaran kepada ummah. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Yang Berhormat Senator atas ucap pertama walaupun secara video. Untuk pengetahuan hadirin-hadirat sekalian, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri tidak dapat bersama kita pada malam ini atas urusan kementerian yang perlu diselesaikan dengan segera, insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, setelah kita menunggu lama tadi, insya-Allah pada malam ni kita teruskan lagi wacana ilmiah kita. Kita punya agenda utama pada malam ini yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Daud Sulaiman, Presiden Malaysia Relief Agency. Jadi untuk tujuan itu, saya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Hafiz selaku moderator untuk mengendalikan atur cara yang seterusnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada Saudara Haikal selaku pengurusi majlis yang saya kasihi dan yang saya hormati, Yang Berusaha Dekan Profesor Madya Dr. Faizal Kasmani, dan juga Ketua Program Dakwah dan Pusat Islam Dr. Kasum Ali, dan yang saya kasihi dan juga saya hormati, sanjungi Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Maizuddin Ghazali, dan juga termasuk panel kita pada malam ini iaitu Dr. Muhammad Daud bin Sulaiman. Alhamdulillah, terima kasih banyak dan sekali lagi saya ingin ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat mendengar kepada sesi kita pada malam ini, insya-Allah. Dan saya amat ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada semua pendengar yang sama ada berada dalam Zoom dan juga berada Facebook secara live ini yang terus kekal setia walaupun tadi kita terhampir lewat lebih kurang 20 minit. Namun apapun, seperti mana yang telah dinyatakan tadi oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Al-Bakri berkaitan tentang bagaimana perlunya untuk kita sentiasa terus committed dan juga terus sentiasa konsisten untuk memastikan wacana ataupun cakna kita kepada isu Palestin atas kerana kekejaman Zionis Israel ini perlu sentiasa kita wacanakan, kongsikan, yang mana akhirnya nanti insya-Allah bersama-sama kita cuba mencari solusi apakah yang terbaik untuk dapat kita berikan ataupun sumbangkan
atas nama pembebasan Kota Al-Quds itu ataupun Baitul Maqdis tadi. Namun sebelum saya pergi lebih jauh, suka untuk saya memperkenalkan speaker ataupun tetamu kita pada malam ini, iaitu Dr. Muhammad Daud Sulaiman. Sedikit latar belakang pendidikan beliau yang saya boleh bacakan di sini, sebutkan iaitu beliau merupakan Medical Doctor UKM pada tahun 1990 dan mendapat Masters in Internal Medicine UKM pada 1997, kemudian menyambung sebagai Fellow in Cardiology United Kingdom pada tahun 2000 dan juga Fellow of National Heart Association of Malaysia 2008 dan kemudiannya Fellow of Asian College of Cardiology 2014. So sedikit sebanyak daripada gambaran latar belakang pendidikan Dr. Muhammad Daud Sulaiman ini mencerminkan peribadi beliau, dan akhirnya pada hari ini kita ketahui bahawa beliau adalah Presiden kepada Malaysian Relief Agency. Dalam masa sama juga merupakan sepenuh masa doktor pakar di KPJ Damansara Specialist Hospital sebagai konsultan kardiologis dan physician, iaitu pakar jantung. Dan sedikit saya jumpa laporan kecil daripada Options The Age menceritakan tentang sedikit latar belakang ketika Dr. Muhammad Daud di peringkat awal selaku doktor perubatan di Kuala Lumpur, yang mana ketika itu beliau bertugas di Hospital Kuala Lumpur dan ditempatkan di Kampung Segambut Kerinci Setapak Sentul dan juga orang asli, yang mana ketika itu beliau sentiasa aktif memberikan khidmat nasihat perubatan kepada kawasan setempat di sekitar Kuala Lumpur, yang mana pada dalam tempoh masa antara setiap hari Ahad 4 petang sehingga 7 malam. Dan kadang-kadang ia juga mengambil masa lama sehingga ke 2 pagi untuk membincangkan tentang apakah lagi keperluan-keperluan komuniti yang boleh Dr. Muhammad Daud Sulaiman berikan kepada masyarakat setempat pada ketika itu. Ini menunjukkan bahawa usaha ataupun khidmat Dr. Daud Sulaiman dalam konteks perubatan di lapangan ini sangat luas dan sangat mengagumkan pada tempoh yang kita boleh ketahui bahawa beliau sibuk dengan urusan rasmi, namun tidak pernah lokek ataupun tidak pernah lekang untuk terus berkhidmat di lapangan, termasuklah bukan sekadar di dalam negara, hatta sehingga ke luar negara, terutamanya ke bumi Palestin. Namun untuk Dr. Muhammad Daud bin Sulaiman, suka untuk saya katakan bahawa format pada malam ini adalah bersifat santai, namun kita susun awal ni dengan 30 minit pembentangan berkaitan tajuk yang diberikan, iaitu Peduli Palestin, Air Mata di Bumi Al-Quds, dan kemudian insya-Allah kita akan susuli dengan sesi soal jawab secara live boleh dan juga secara soalan tulisan di chat pun boleh. Sebelum saya juga mungkin akan beberapa soalan yang akan diutarakan insya-Allah. Jadi tanpa saya membuang masa, insya-Allah kepada Dr. Muhammad Daud dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Boleh dengar? Dengar, Doktor. Dengar, okey, baik. Jadi saya tamu-tamunya saya mengucapkan terima kasih kepada MC kita malam ni, Saudara Ashraf dan juga Dr. Farid selaku moderator. Dan saya tak dapat sebutkan semua sebab bagi saya ramai wajah-wajah baru depan skrin ni, kecuali sahabat saya Profesor Madya, Dr. Rumai lah. Jadi apapun saya mengucapkan bagi diri saya dan juga bagi pihak Malaysian Relief Agency, MRA, saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Prof. Rumai dan juga pasukannya, anak-anak buahnya dalam menjemput saya pada malam ni. Untuk saya kira saya bukanlah orang yang paling layak untuk membicarakan tentang isu Palestin ni, tapi sikit sebanyak kita dapat berkongsi berdasarkan pengalaman peribadi, pengalaman dalam organisasi, bagaimana kita melihat isu Palestin ini. Jadi untuk Dr. Farid selaku moderator, saya minta maaf pertama-tama kerana tadi cuba masuk daripada pukul 8.20 tapi tak boleh masuk. Tapi akhirnya dengan pertolongan daripada Ashraf ni, orang lama ni dia lambat sikit, slow sikit. Jadi akhirnya saya dapat pertolongan daripada kita punya WizKid ni lah. Bukan kid lah, dah dewasa dah dan kita dapat masuk. Jadi untuk ringkasnya saya akan cuba bagi perkongsian awal ni untuk sebelum pukul, kita akan kurang daripada 30 minit sebab saya rasa bagi pihak ilmuwan pada malam ni, saya rasa sesi soal jawab tu yang paling penting sebab isu Palestin ni ada banyak perkara yang kita perlu bincangkan. Cuma saya selaku seorang doktor perubatan yang diberi ilmu oleh Allah SWT daripada muda, perlu saya sebutkan sini secara santai. Malam ini saya nak kongsi ada 3 perkara.
khusus tentang isu Palestin ini. Pertamanya adalah bagaimana saya secara peribadi terlibat dalam perjuangan ataupun usaha-usaha kemanusiaan membantu Palestin ini. Kedua adalah pengalaman peribadi sendiri cuba merentasi Gaza, masuk ke Gaza. Dan ketiga adalah dalam menghantar misi-misi ke Gaza, dan akhirnya adalah yang terkini sebagai topik pada malam ini adalah Air Mata Syawal yang kita dikejutkan pada malam 25 Ramadan yang berlaku di Baitul Muqaddis Al-Quds. Jadi itu secara ringkas ni. Kemudian yang lain ni kita akan lihat bergantung kepada masa dan juga ke aspek-aspek yang para pendengar, penonton yang ingin tahu pada malam ni. Okay, saya selaku anak muda, kami ini adalah golongan-golongan yang lahir dalam sistem yang terus terang saya cakap malam ni bahawa saya adalah generasi lahir di tahun 60-an. Ustaz Rumah ini mungkin saya senior kot. Saya rasa mungkin dalam ni ramai orang senior ya. Generasi tahun 60-an ni kita ada faham agama, tapi faham agama kita bersifat sekular. Ini saya cakap diri saya sendirilah background. Tetapi kita belajar solat, kita belajar mengaji, tetapi Islam itu ruhnya tidak masuk dalam, dan saya pun kebetulan latar belakang sekolah missionary Kristian di Melaka. Jadi belajar agama pun menumpang sekolah sebelah. Zaman tu nak belajar agama ustaz pun tak ada, menumpang sekolah sebelah. Tapi apapun tetap dididik oleh ibu bapa tentang asas agama. Yang nak saya sampaikan sini adalah fitrah saya untuk kembali kepada jalan Allah ini adalah isu Palestin. Yang memang telah umat Melayu Islam ni bangkitkan sejak dulu, terutamanya sejak pada zaman Merdeka. Ya. Dan saya terhimbau untuk melibat dalam persatuan atau gerakan Islam adalah puncanya adalah daripada isu Palestin yang diperjuangkan pada tahun 70-an. Jadi itu secara peribadi bagaimana masa itu saya membaca risalah-risalah, membaca makalah-makalah yang menyatakan tentang kepentingan kita untuk membebaskan bumi Palestin atau bumi Al-Quds. Ya. Jadi itu secara peribadi. Kemudiannya dari sudut organisasi, dari sudut sebagai seorang pakar perubatan dan juga yang menyusun tim-tim bantuan-bantuan kecemasan ni, saya terlibat secara langsung dalam misi mengantar bantuan ini pada, kalau saudara-saudari ataupun rakan-rakan ilmuwan teringat, pada tahun 2009 pada tahun 2009 ataupun Disember 2008 adalah satu tahun yang di mana pada musim haji itu tentera Israel mengganas, memasuki dan membantai Gaza. Masa itu adalah zaman Mesir diperintah oleh Presiden Husni Mubarak. Jadi masa ni masa yang amat mencabar sebab kita berada dalam keadaan di mana tentera Israel memerangi secara direct bumi Gaza. Malahan kematian itu kalau ikutkan lebih daripada yang serangan baru-baru ini sebab dia berpanjangan. Dan saya sendiri telah menghantar 3 misi ke bumi Palestin, Gaza pada tahun tersebut. Dan saya juga terlibat dalam misi yang kedua. Dan alhamdulillah kita dalam misi ini, sebab bila misi ini kita ada beberapa capaian ataupun KPI. Misi pertama berjaya masuk dan menyampaikan bantuan selama seminggu di dalam. Semasa itu tengah serangan hebat, jet-jet tentera pengganas Israel. Saya guna perkataan pengganas, dia bukan defensif, dia sekarang ni dipanggil ofensif. Jadi kita guna istilah-istilah yang mengutuk tentera-tentera Zionis ini. Jadi dulu dia panggil IDF, sekarang kita panggil IOF. Israel Offensive Forces. Jadi kita kena ubah istilah-istilah ini. Jadi saya ingat secara peribadi kita ingin membantu sahabat-sahabat kita yang teraniaya di Gaza, dan kita juga dihalang oleh perisik-perisik dan pasukan polis Mesir yang masa itu bersekongkol dengan pihak Israel. Jadi saya sendiri sebagai seorang sukarelawan, sebagai seorang doktor perubatan yang ingin bantu, saya sendiri hampir dipenjarakan di Padang Sinai kerana cuba memberi sokongan kepada tim-tim pasukan kemanusiaan. Tapi alhamdulillah lah saya dengan rakan-rakan tidak diapa-apa, tapi kami diugut dengan senjata dan juga sel untuk dipenjarakan. Yalah, bagi saya saya ini bukan golongan agamawan, tetapi inilah realiti yang berada di depan,
frontliner dalam hal-hal kemanusiaan ni. Bila kita nak menembusi satu daerah itu, tim-tim awal itu akan dicabar untuk memberi laluan kepada sahabat-sahabat lain untuk meneruskan perjuangan yang dalam bentuk membantu itu. Dan pasukan ketiga, untuk pengetahuan yang pengalaman saya masa zaman 2009 ini, pasukan ini salah seorang sukarelawan telah dipenjarakan 3 hari di penjara bawah tanah. Pasukan yang saya susun, tapi alhamdulillah tak diapa-apakan, dan selepas 3 hari dilepaskan dan dikembalikan, dia deported to Kuala Lumpur. Jadi ini pengalaman-pengalaman masa yang kurang, di mana apabila kita nak menyeberangi ke Gaza, kita melalui Rafah. Apabila kerajaan Mesir tidak membantu kita, memang tugas kita lebih berat. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 kita menghantar misi delegasi pimpinan ke Gaza, dan kali ini masa ini zaman pemerintahan arwah Allahyarham Dr. Mursi, dan dia lebih mudah. Alhamdulillah kita dapat masuk dan kita dapat pantau dan kita dapat susun, bertemu dengan para pimpinan kementerian di Gaza, kemudian kita balik dan kita buat beberapa program. Jadi secara umumnya, sebab selaku Presiden MRA, sebuah badan kemanusiaan yang tidak berunsurkan keuntungan, yayasan, sudah tentunya apabila saya berkongsi ini, saya berkongsikan apa yang telah kami lakukan bersama dengan rakan-rakan NGO lain yang banyak di Malaysia dan di luar Malaysia. Tapi pada malam ni saya boleh share apa yang MRA buat sepanjang kewujudan MRA ini pada tahun 2009. Terus terang saya katakan MRA ini tidak banyak projek yang besar-besar, jutaan-jutaan ringgit. Tetapi apa yang penting adalah semangat solidariti itu dan juga istiqamah dalam membantu sahabat-sahabat kita, rakyat, brothers and sisters kita yang berada di bumi Palestin, sama ada di Gaza, di Al-Quds, West Bank, tebing barat, dan juga South Lebanon, Lebanon Selatan. Jadi untuk pengetahuan pendengar dan juga para ilmuwan malam ni, sahabat-sahabat, MRA walaupun dengan bantuan yang tidak besar, tapi kita menyantuni keempat-empat lokasi ini pada tahun 2009. Iaitu Gaza, Al-Quds, West Bank dan juga South Lebanon. Dan Gaza dan South Lebanon ni kita dah melawat, tim-tim kita dah melawat, dan kita juga telah bertemu dengan wakil-wakil kita yang bertemu dengan kami di Amman, Jordan ataupun di Kuala Lumpur, daripada NGO-NGO yang Palestin yang perhatian dari Baitul Muqaddis dan juga tebing barat. Ya. Jadi antara program-program yang telah kita lakukan, selain daripada kita memberikan kesetaraan kepada rakyat Malaysia di Malaysia dan juga rakan-rakan serantau, kita telah buat program, misalnya antaranya saya akan berikan beberapa sharing. Kita pernah bawa balik ke sini anak Palestin yang kudung kaki akibat serangan tentera penggana Israel dari Lebanon Selatan. Kita bawa balik ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, dan kita rawat kakinya yang kudung, dan kita buatkan dia kaki palsu, dan kita latih menggunakan prosesis selama hampir 3 bulan pada tahun 2010, kemudian baru kita hantar balik ke South Lebanon yang ditanggung oleh rakyat Malaysia melalui MRA. Ini salah satu projek awal yang kita buat. Kemudian kita juga selain daripada bantuan-bantuan kecemasan, bantuan makanan, air ya ke Gaza, kita juga ada membuat satu program yang dipanggil, sebab MRA adalah salah satu kekuatan MRA adalah sayap perubatan kami atau dipanggil MRA Medic. Kami dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Gaza, setelah kami balik melawat pada tahun 2000, tim kami pada tahun 2012, kami telah unjurkan kepada Persatuan Perubatan Islam Sedunia yang berpusat di Jordan masa itu, dan dengan hubungan baik kita dengan Kementerian Kesihatan Gaza, kami telah mendapat persetujuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia, Hospital UKM. Kita bawa balik dari Gaza, doktor pakar yang kita latih di Hospital UKM selama 9 bulan pada tahun 2012 hingga 2013. Mereka-mereka telah kita latih dan kita ditaja oleh rakyat Malaysia melalui MRA, di mana mereka ni bila dia bawa dari Gaza dengan kebenaran pintu Rafah melalui visa melalui Kairo, dan mereka ni tidak dibenar melencong ke tempat-tempat lain, harus Rafah, Kairo, Kuala Lumpur. Balik pun daripada Kuala Lumpur ke Rafah,
ke Kairo dan ke Rafah. Tidak boleh pergi ke tempat lain sebab itu adalah syarat yang diberikan oleh kerajaan Israel kepada kerajaan Gaza. Sebab kalau mereka ni keluar dari wilayah ni, mereka tidak dibenarkan balik dan dikira sebagai pendatang tanpa izin masuk ke dalam Gaza. Jadi kita ini sebab kita pesan kepada doktor-doktor muda ni, kita latih antum semua adalah untuk balik ke Gaza. Dan mereka ni dipilih oleh, maknanya mereka ni adalah doktor-doktor kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan di Gaza, dan kita latih dan kita selama 9 bulan di Hospital Universiti Kebangsaan Ceras oleh pakar-pakar tulang ortopedik, pakar kanak-kanak dan juga pakar X-ray. Dan mereka ni dihantar balik, Alhamdulillah. Dan kalau saudara-saudara lihat dalam posting-posting, ada saya dalam posting-posting FB personal saya salah seorang yang kami ada dua orang yang kita masih berkomunikasi, dan mereka ni beraksi atas nama Allah semasa diserang baru-baru ni. Alhamdulillah keempat-empat mereka masih hidup, sihat, masih bertugas dan selamat daripada pengebuaman tentera pengganas Israel. Jadi ini salah satu perkara yang penting sebab kami sebagai doktor perubatan, apabila kami pergi ke lapangan seperti macam Gaza, kami macam juga pensyarah-pensyarah, sahabat-sahabat, kita ada tanggungjawab. Biasanya kita tak boleh pergi, paling lama pun sebulan. Jadi kadang sebulan ni kita tak banyak, kita boleh bantu, kita boleh ambil maklumat, ambil gambar, tetapi dari sudut pembantuan tu mungkin tidak sebesar mana. Jadi kita mengambil keputusan dengan dana yang ada, kami latih doktor-doktor ini supaya mereka ini mahir, dan bila mereka balik, mereka bertugas di hospital di Gaza dan dapat menyumbang sehingga ke hari ini kepada rakyat Gaza. Sama ada semasa aman ataupun semasa berlaku serangan yang hebat ataupun serangan yang zalim daripada tentera Israel. Jadi itu antara projek penting bagi saya yang tidak banyak NGO Malaysia buat, itu membawa mereka ke sini, dan bila mereka bawa ke sini kita bayar gaji mereka, allowance, sebab mereka ada ketanggungan di Gaza, ada keluarga, kami sediakan logistik, kami sediakan kenderaan dan kami sediakan dari segi tempat tinggal dan dijaga oleh para petugas dan sukarelawan sahabat-sahabat kita di Malaysia supaya mereka merasa Kuala Lumpur atau Malaysia ini sebagai rumah kedua. Dan seterusnya, setiap Saban tahun di keempat-empat lokasi terutamanya Gaza, bila ada program Ihya Ramadan, iftar, bantuan Aidilfitri, bantuan korban, kita akan teruskan seperti daripada dulu, daripada tahun 2009. Okey, yang sekarang ini, yang terkini ini ada hikmahnya, walaupun dia mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa, tapi hikmahnya kita lihat respon kepada kezaliman Zionis ini lebih hebat daripada yang lepas-lepas, dan kita harap kita dapat kekalkan momentum ini supaya menekan rejim Zionis ini, supaya mereka ini, dan kita lihat berlaku perubahan pendapat, public opinion terutamanya negara-negara barat yang mula melihat zaman media terbuka ini, melihat sebenarnya banyak orang awam ataupun masyarakat dunia telah ditipu, telah diberi macam ditipu tentang apa yang berlaku keadaan di bumi Al-Quds dan juga di Gaza. Jadi dalam kesempatan ini kita perlu terus memberikan kesedaran kepada yang Islam di Malaysia dan juga kepada rakan-rakan bukan Islam yang ada sifat fitrah kemanusiaan. Ini pentingnya. Dia melampaui isu agama, isu hak asasi, malah isu kemanusiaan itu sendiri. Jadi ini perkara yang sangat penting supaya kita dapat menekan, dan kita harap penekanan-penekanan yang diberikan ini dapat memberikan satu anjakan baru, terutama di peringkat antarabangsa, misalnya di peringkat persidangan negara-negara Islam dan juga di peringkat bangsa-bangsa bersatu. Walaupun pada saya tidak mustahil, sebab kalau terus beri tekanan, berlaku perubahan kepada pendapat umum, dia dapat membantu membela sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Palestin. Dan sebagai mengakhiri segmen yang kita untuk sharing saya yang awal ini, untuk buat masa ni, kita MRA kita memberikan sokongan kepada mana-mana NGO Malaysia dan juga NGO serantau yang membantu penduduk Palestin. Tapi untuk peringkat MRA kita membuat rayuan derma secara standalone, tapi kita menyokong mana-mana coalition gagasan bersama. Untuk peringkat MRA dalam masa kita mengeluarkan kenyataan kita mengutuk serangan tentera
Zainis ni pada 11 Mei selepas kita dikejutkan. Jadi saya ada buat kenyataan akhbar, mungkin boleh rujuk dalam FB MRA dan juga FB peribadi saya. Kita mengutuk serangan Israel ini, pandangan sikap MRA sendiri, dan saya juga pernah mengeluarkan kenyataan yang disebut dalam media utama Malaysia pada tahun 2017 ada berlaku serangan ataupun satu penjerobohan ke Masjid Al-Aqsa pada tahun 2017 ya. Ada juga kita buat kenyataan. Walaupun kenyataan ini kecil tetapi dia memberikan satu sikap kita yang tegas bahawa kita tidak sekali-sekali bersetuju dengan rejim Zionis ini. Mereka sesuka hati menghina dan menganiaya dan menzalimi rakyat Palestin. Jadi untuk pengetahuan hadirin, MRA setakat ini telah mengutip fundraising secara crowdfunding hampir 700,000 setakat ini. Tidak banyak sebagai satu NGO. Tetapi alhamdulillah kami telah menyampaikan hampir lebih 80% duit yang dikutip, iaitu 450,000 telah sampai ke bumi Palestin daripada dalam masa 10 hari yang lepas. Dan kita sekarang ini dipanggil peringkat, biasanya kita akan utamakan di peringkat pertama fasa 1 adalah fasa kecemasan. Kita dah sampaikan bantuan hampir RM100,000 ke sahabat-sahabat kita rakyat Palestin di Al-Quds, bantuan makanan kecemasan dan bantuan RM1 untuk mereka membayar sewa di 5 lokasi di sekitar Al-Quds Baitul Muqaddis, iaitu di, mungkin sahabat tahu ya, di Sheikh Al-Jarrah. Jadi ada pada 5 lokasi yang kita berikan di situ yang telah kita sampaikan secara tunai, termasuk bantuan kecemasan makanan. Dan untuk di Gaza kita dah sampaikan bantuan dalam masa 10 hari seminggu yang lepas berjumlah 350,000 kepada bantuan bentuk kecemasan, iaitu bantuan makanan, bukan makanan, termasuk juga bantuan-bantuan peralatan perubatan untuk mereka yang tercedera. Dan setakat ini alhamdulillah kita telah beri manfaat dalam masa 10 hari yang lepas. Kita lancarkan tabung pada peristiwa itu berlaku pada 8 Mei. Kita lancarkan tabung pada 11 Mei dan sampai 25 hari bulan itu kita dah berikan bantuan yang sedikit, tidak berapa besar, tetapi semangat tabung kecemasan ni harapan saya adalah NGO tidak simpan bantuan ni sebab di kecemasan kita perlu hantar secara kecemasan dan kita dah sampaikan. Dan setakat yang kita buat nilaian bantuan yang awal ini berbentuk kecemasan telah sampai kepada 9,000 penduduk Palestin di Al-Quds dan juga di Gaza. Dan kita sekarang MRA akan usahakan bantuan kecemasan ini untuk 1 bulan. Dan lepas itu kita akan masuk fasa yang kedua yang dipanggil fasa pemulihan, recovery. Jika tidak ada serangan baru, kemusnahan baru, dalam fasa yang seterusnya ini yang primer ini yang kita bangunkan. Kita bangunkan projek-projek sekolah, projek-projek misalnya unit-unit desalinisasi air laut supaya jadi air minuman. Kita akan bina semula kalau ada dana yang besar, kita akan bina masjid. Kita akan cuba bina semula hospital. Yang ini yang kita akan usahakan sebab kita terima banyak proposal-proposal daripada NGO-NGO Palestin di dalam bumi Palestin. Dan kita akan sampaikan. Jadi buat masa ni MRA kita ada 6 NGO yang kita bekerjasama Palestin, 2 di bumi Al-Quds di West Bank, 1 di South Lebanon untuk yang di Lebanon walaupun sekarang ni tidak terkesan, dan ada 3 NGO Palestin yang kita berhubung terus daripada tahun 2009 di bumi Gaza. Jadi saya sebelum saya menutup pusingan pertama ni, saya sekali lagi sebagai seorang pekerja kemanusiaan yang bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain memperjuangkan isu Palestin ini, walaupun saya mungkin lebih kepada orang yang berada di lapangan, mengantar misi, memberi bantuan. Mungkin saya tidak begitu hebat dari sudut lantang dari segi sudut advokasi, tetapi kita menyokong mana-mana pihak ilmu, para ilmuwan agama, akademik, aktivis sosial ataupun orang biasa dalam memperjuangkan isu peduli ataupun mempertahankan hak saudara-saudara kita di Palestin ya. Jadi itu sebagai permulaan. Jadi saya lepas ni saya akan bukalah kepada saya serah balik pada moderator Dr. Farid dan juga boleh tanyalah apa-apa soalan sama ada berbentuk peribadi atau bentuk organisasi dan juga pengalaman peribadi ya dalam usaha-usaha bantuan kemanusiaan yang malam ni kita fokuskan kepada bumi Palestin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Daud atas
di sesi awal atas pencerahan dan menyatakan ataupun memaklumkan kepada kita tentang bagaimana penglibatan awal daripada peringkat awal bagaimana Dr. Daud ketika awalnya itu, iaitu atas faktor kesedaran dalam tempoh tahun kita ketahui pada tahun 1970-an, kebanyakannya rakyat Malaysia kesedaran Islam itu dalam pelbagai cara dan pelbagai bentuk dan platform, dan diterjemahkan juga dalam pelbagai platform. Salah satunya adalah melalui khidmat masyarakat, khidmat kemanusiaan seperti mana telah dilakukan oleh Dr. Daud tadi sebentar tadi. Dan saya rasa amat tertarik perbincangan tadi bila mana menceritakan Dr. Daud berjaya menceritakan tentang di salah satu segi iaitu karier itu dikekalkan untuk jadi seorang doktor pakar, dan kemudian akhirnya menyumbang semula melatih doktor-doktor muda daripada warga negara Palestin yang dibawa ke Malaysia dan dihantar semula. Dan dalam masa sama juga Dr. Daud tadi dah menjawab soalan saya, sebab bila saya baca berita tu saya terfikir adakah mereka itu masih hidup untuk memberi bantuan di lapangan pada ketika ini, lagi-lagi terutama pada COVID ni kan, kita tak boleh pergi dan sebagainya, dan alhamdulillah mereka masih ada. Dan kita boleh bayangkanlah dalam struktur yang kemusnahan, namun kepakaran yang diberikan itu saya yakin dan percaya ia banyak membantu secara terus untuk menyelamatkan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin. Dan untuk maklumat Dr. Daud, di sini ada 2 persoalan yang diutarakan daripada rakan-rakan di Facebook, dan sekali lagi saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan sama ada di Facebook ataupun berada di sidang Zoom, boleh menuliskan soalan-soalan yang ingin ditanyakan dan insya-Allah saya akan bacakan soalan-soalan anda semua. Untuk yang pertama ni, untuk Dr. Daud adalah, saya mungkin boleh gabungkan soalan 2 yang pertama ni. Soalannya adalah bagaimana MRA seimbangkan bantuan logistik dalam negara dan luar negara, terutama dalam tempoh sekarang ni lah, COVID. Dan saya juga teringat ada orang persoalkan bagaimana bantuan, sebab tadi Dr. Daud ada cerita tentang dia hantarkan duit, bantuan duit. Bagaimana dia hantar itu? Sebab ada ke bank, ada yang persoalkan itu. Sebab bom sana sini, adakah bank selamat? Sebegitu. Dan soalan kedua disebut, pada waktu bilakah Dr. Daud bermula dengan misi kemanusiaan dan bagaimana membahagikan masa di antara karier profesional, doktor pakar jantung dan juga di lapangan bersama masyarakat atau sama ada dalam negara maupun di luar negara. Persilakan Dr. Daud. Terima kasih Dr. Farid dan sahabat yang bertanyakan soalan. Saya akan jawab secara umum soalan-soalan yang 3 tadi. Okey, pertamanya tentang peribadi. Okey, saya latar belakang saya adalah diizinkan oleh Allah daripada sekolah menjadi pemimpin pelajar yang sebenarnya berfungsi zaman peralihan. Okay, zaman saya adalah zaman peralihan di mana pimpinan pelajar yang punya idealisme berubah daripada satu zaman yang agak kosong, sekular, ingin berjuang sesuatu tetapi akhirnya mendapat hidayah dan memilih Islam sebagai cara hidup, a way of life. Jadi itu zaman saya lah, zaman di mana kita ada sikap prihatin, tapi kita nak berjuang, tapi kita mencari-cari arah mana. Dan akhirnya saya secara peribadi memilih Islam yang syumul ini dengan saya punya kekurangan ini untuk sebagai jalan hidup, dan kita berdoa agar Allah kekalkan kita seterusnya dalam hidayah ini. Itu asasnya lah. Okey, yang kedua, dari sudut sebagai seorang pembimbing pelajar, saya meneruskan keprihatinan ini sampai masuk ke zaman mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi saya pernah menjadi, kalau siapa yang pergi UKM tu kan disebut jaksa kan. Ni zaman dululah. Di UKM ni saya pernah, walaupun sibuk pelajar perubatan ni dia asing kan daripada fakulti lain, sebab pelajar perubatan ni kalau tengok memang pelik sikitlah. Kalau ada hutan petang tu padang tu kosong. Lepas tu kalau surau tu masa azan lepas sembahyang jemaah hilang semua dalam bilik. Ini realiti lah. Saya tak tahulah zaman sekarang kat USIM ni, tapi kalau zaman saya tu begitulah keadaannya. Dia terutamanya kalau nak exam tu langsung tak nampak muka semua. Jumpa kat surau dengan jumpa dekat kedai makan, itu je lah. Jadi masa tu, dan perlu saya sebutkan pada sahabat-sahabat, zaman kita orang tu jadi pemimpin pelajar ni tak ada token. Dia kira lillahi ta'ala, dia tak ada kredit, dia tak ada apa-apa kelebihan. You pandai-pandai lah. Tapi itu semua adalah kita anggap sebagai satu cabaran lah. Jadi saya pernah menjadi Setiausaha Agung Jaksa selama 2 tahun semasa di perubatan.
dan saya pernah menjadi ketua mahasiswa tahun sebanyak 2 sesi, dan saya juga pernah menjadi wakil majlis pelajar-pelajar, perwakilan pelajar mewakili Fakulti Perubatan ke UKM di Bangi. Jadi itu latar belakang. Maknanya walaupun sebagai seorang pelajar perubatan, saya terus berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti mahasiswa dan membantu adik-adik lah dalam hari-hari yaran di fakulti ataupun di Kamsis. Kemudian apabila saya menjadi doktor di sebuah hospital yang sibuk, iaitu Hospital Kuala Lumpur. Jadi zaman saya dulu Hospital Kuala Lumpur ni dia punya katil dia 3,000 hospital yang paling besar di Malaysia, yang ketiga terbesar di dunia. Okey, bila saya sebutkan ni kalau ada para doktor-doktor muda dalam webinar ni, dia bagi orang-orang yang dalam ilmu ni, lagi besar lagi hospital tu, lagi besar pengalaman ni. Kalau dia bersifat positif. Itu yang. Jadi apa maksudnya? Tapi walau bagaimanapun, bila saya dah diberikan kesempatan pelibatan dengan isu-isu pelajar ni, walaupun saya jadi doktor, sibuk sebagai house officer, sibuk medical officer, lepas tu bila latih, saya tetap memberikan masa untuk menyertai program-program halakah usrah bersama sahabat walaupun sibuk. Dan setiap hujung minggu saya, kalau saya tidak bekerja, bertugas, on call, saya akan bagi masa untuk merawat orang-orang susah di rumah-rumah panjang setinggan yang banyak di Kuala Lumpur. Sekarang ni dah tak ada dah. Sekarang ni nama dah hebat-hebat dah. Bangsa South, Seri Hartemas, Sentul East. Kalau dulu nama-nama tu tak ada. Jadi ini tempat saya bermain dulu dengan rakan-rakan seangkatan, merawat orang setinggan yang susah. Kemudian saya juga sebab sibuk, saya tak boleh pergi jauh luar daripada Lembah Kelang. Saya banyak merawat orang-orang asli daripada Kemensah, daripada Kuala Kubu Baru, Pertak, Kuala Kubu Baru sampai ke Banjaran Siti Wangsa tu, ke Kemensah, sampai ke Batu 19 Ulu Langat. Ini tempat saya mengunabur bakti lah dengan sahabat-sahabat, dengan isteri saya, dengan anak saya. Anak saya masa tu umur 4 tahun, sekarang dah jadi doktor dah. Bersama-sama ujung minggu setiap hari Ahad, selepas kita akan keluar selepas asar sehingga maghrib, dan kami akan bantu. Jadi ini latar belakang saya lah, yang saya, pada saya, kesibukan tidak menjadi alasan untuk kita tidak menyumbang kepada masyarakat. Yang penting sebab kalau kita tak buat pun, kita akan buat benda lain yang mungkin lawa, yang melalaikan kita. Wallahualam lah. Okey, balik kepada MRA tadi. Okey, soalan yang kedua adalah bagaimana MRA menyeimbangkan logistik daripada dalam negara dan luar negara. Okey, perlu saya jelaskan, Malaysian Relief Agency kita adalah satu yayasan yang kita utamakan kedua-dua aspek bantuan, iaitu dalam dan luar negara. In fact, kami sangat menekankan supaya kita membantu golongan fakir dan golongan miskin, golongan asnaf, golongan mu'alaf, golongan orang asli, ataupun orang yang susah sama ada yang Islam atau tak Islam, yang bukan Islam di Malaysia. Sebab itu dalam 12 tahun umur MRA ini, saya salah seorang pemimpin pengasas, founder member bersama sahabat-sahabat lain, dan menjadi Setiausaha Agung yang pertama dengan background, sebab dia sebenarnya persatuan ni kan, Dr. Farid. Saya punya pengalaman, kalau tanya saya, yang you nak lantik betul-betul orang yang bukan saya lah, yang so-called penggerak jantung dia mesti Setiausaha Agung. Sebab tu saya ni, jawatan yang saya selalu pegang daripada universiti tu adalah Setiausaha Agung. Itulah jawatan untuk Dr. Daud. Tapi sebenarnya jawatan ini yang memperkuatkan organisasi. Bila sebut organisasi itu termasuklah kepimpinan, governance, kewangan, logistik. Jadi apa yang saya tekan kepada MRA bersama sahabat-sahabat dengan Lembaga Pemegang Amanah dan juga ESCO, kita kembangkan MRA dalam negara kepada semua negeri. Sekarang ni kita ada 11 cawangan. Jadi dengan aja negeri ini, kita ada kepimpinan, kita dilantik, kita ada setiausaha kerja yang dilantik oleh pusat, kita berikan mereka support dari sudut pejabat, kita beri support dari sudut kenderaan. Dengan adanya mereka ini di peringkat negeri, mereka dapat mengurangkan tekanan kepada MRA pusat supaya boleh fokus kepada program-program luar negara. Dan alhamdulillah cawangan MRA sekarang ni agak autonomous. Kita ada lebih kurang 3,000 sukarelawan yang committed dalam 500, dan kita ada lebih kurang 50 staf sepenuh masa, sepenuh masa 50 orang staf sepenuh masa yang menggerakkan MRA negeri. Kita ada aset kenderaan dalam 18 buah kenderaan melalui sumbangan daripada korporat dan juga sumbangan peribadi, di mana dengan adanya tim ini kita dapat memperkuatkan, sebab tu kita dapat teruskan program, misalnya sampai sekarang kita masih membantu bantuan COVID
kita masih teruskan bantuan. Misalnya kalau banjir pada bulan 11 hari itu, MRA alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah menggerakkan bantuan pada 7 negeri serentak. Jadi bila berlaku banjir 1-2 negeri tak apa, bila berlaku banyak, ini perlukan logistik. Dan sekarang ini kita sedang menyantuni banjir yang berlaku di samping kesibukan dengan COVID, di samping dengan isu Palestin ini, kita sekarang sedang membantu orang-orang yang terkesan di banjir di Beaufort, di Tenom, dan juga banjir di Baram di Sarawak. Sedang berjalan sekarang. Jadi ini perkara-perkara yang organisasi itu penting. Dan untuk luar negara ini, biasanya kita akan lihat fasa kecemasan, fasa pemulihan, dan kalau ada cukup sokongan, cukup dukungan daripada rakyat Malaysia, biasanya kami akan berada di bumi yang berlaku musibah itu selama 2 tahun. Misalnya baru-baru ni kami tutup bantuan 2 tahun di Palu, Sulawesi, setelah kita bina rumah-rumah untuk mereka dengan bantuan kecemasan selama 2 tahun. Dan sekarang projek yang masih berjalan adalah di Yaman. Kita bina 8 pam besar, solar powered, yang memberi manfaat kepada 100,000 rakyat Palestin sejak daripada tahun 2018. Rakyat Yaman, minta maaf, Yaman. Dan sekarang ini dengan Palestin yang kita buat berdasarkan kepada kempen yang ada sekarang untuk membantu mereka. Dan kami tidak putuskan hubungan dengan mana-mana negara yang telah kami lawati, yang kami telah santuni, terutamanya negara Islam atau negara yang minoriti umat Islam, sebanyak 18 negara, daripada Bosnia sampai ke bumi Filipina. Kami akan bantu setidak-tidaknya program berbentuk, kalau ada minta bantuan kecemasan, program Ramadan dan juga program kurban. Dan akhir sekali soalan adalah bagaimana kita menghantar kewangan kepada Palestin. Sebenarnya dia bukan Palestin, sahabat. Sebenarnya mana-mana bantuan negara konflik, terutama negara Islam, memang sukar untuk menghantar dana dengan cara yang mudah. Ini realiti. Bukan sekadar Yaman, bukan sekadar Gaza ataupun Al-Quds, termasuk Yaman, termasuk Somalia, dia memang termasuk Afghanistan, Pakistan Utara memang. Tetapi alhamdulillah dengan usaha kita dapat. Contohnya untuk menjawab soalan yang ketiga tadi, kita perlu hati-hati untuk menyampaikan bantuan kewangan. Sebab pertama, ini adalah amanah. Ini merupakan amanah daripada penyumbang. Ada yang memberikan zakat. Jadi kita kena pastikan yang kita boleh sampaikan duit itu dengan cara yang sepatutnya. Jadi kita ada banyak pengalaman. Pengalaman misalnya ada duit yang dihantar oleh bank yang disekat oleh bank Amerika. Kalau disekat ni dia pulang balik, tidak mengapa. Dia pulang balik, dia ambil kad. Dia ambil kad, denda. Dah rugi orang penyumbang. Kemudian ada yang dia terus dia songlap duit tu. Ada berlaku. Pengalaman sebab tu bila kita nak hantar duit pada negara-negara konflik ni, jangan hantar terlalu banyak terus. Kita kena hantar, kita kena test dulu. Sebab kita dah banyak pengalaman di Gaza sebelum ni, di Somalia misalnya, di Yaman, banyak unsur-unsur yang menghalang. Tapi kalau dipulangkan tak apa. Ini bila dia simpan, dia pula ambil duit, dia forfeit the money. Kita punya payah. Ini satu benda. Dan dia memberikan image yang tidak baik kepada organisasi yang berniat baik. Jadi apa yang kita buat untuk yang sekarang ni, yang lebih praktikal, sebab ini isu yang ditimbulkan yang baru ni, dan bagi saya sangat relevan sebab dia membantu ni, dana besar tu memang kita punya objektif, tetapi yang penting adalah dana besar itu disampaikan secepat mungkin, seboleh mungkin dengan keadaan yang transparent. Jadi MRA apa kita buat? Untuk di Al-Quds, kita ada 2 NGO Palestin yang berpusat di Istanbul. Jadi apa yang kita buat? Kita transfer duit ni melalui bank online, melalui Istanbul, dan daripada Istanbul dia akan masuk ke dalam Al-Quds. Kalau kita direct daripada Kuala Lumpur, hati-hati. Ada banyak masalah. Ini pengalaman ini saya bercakap terus terang dalam webinar ini, dan alhamdulillah kita berjaya sampai kita test, kita hantar, kita berjaya hantarkan. Alhamdulillah akan kita lihat dana lain yang lebih besar. Untuk di Gaza, alhamdulillah di Gaza kita ada NGO yang punya bank direct daripada yang ada wakil di Malaysia, dan juga ada bank yang kita boleh transfer dan masuk terus ke dalam Gaza di atas nama Bank Al-Quds Cawangan Gaza. Dan setakat ni alhamdulillah kita dah berjaya sampaikan duit 350,000. Tapi kita diberi pesanan oleh local bank di Malaysia supaya jangan hantar terlalu banyak sekali sebab takut kemungkinan duit itu akan disekat. Jadi setakat ni yang saya sebut tadi kecil, tak banyak, tapi RM450 sumbangan rakyat Malaysia selama 10 hari yang lepas telah sampai ke bumi dan tangan rakyat Palestin. Bagi saya itu penting sebab ini adalah governance dan transparency dan accountability. Accountability kita sebenarnya depan Allah. Dengan manusia kita berjawab. Dan untuk para ilmuwan pada malam sahabat, MRA sebuah yayasan, kita yayasan yang bertanggungjawab pada BIU, Jabatan Perdana Menteri. Kita laporan kita up to date dan kita punya accredited account daripada
audited account sampai tahun 2019. Tahun 2020 dah siap. Jadi kalau ada yang nak semak, saya alu-alukan, boleh datang ke pejabat MRE, jumpa kami punya bahagian account, kami boleh tunjukkan. Dan alhamdulillah kami mulai daripada tahun ni dapat LHDN punya tax exemption, pengecualian cukai untuk projek-projek dalam negara. Luar negara ni kita perlu ada kebenaran khas daripada Kementerian Kewangan. Jadi saya harap dia menjawab 3 soalan lah, Dr. Farid. Wallahualam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Daud atas pencerahan tersebut dan perkongsian tersebut. Saya rasa itu memang satu perkara yang amat penting dalam konteks semasa, dalam mana kita melihat perkembangan dan juga solidariti rakyat Malaysia yang saya yakin dan percaya sejak 1970-an lagi kita ketahui umum bahawa rakyat Malaysia memang tak pernah lokate dalam sudut sumbangan. Itu juga menjadi kekuatan bagaimana sebelum ini, kalau saya boleh tarik sejarah sebelumnya itu juga menjadi satu kekuatan untuk ketika itu kita mencapai kemerdekaan. Ramai-ramai menyumbang kewangan untuk membantu Perdana Menteri pertama kepada kita itu terbang ke London untuk mencapai pertujuan dan sebagainya. Saya teringat juga seperti pernah disebut oleh Prof. Rizal Osman, dia kata pada tahun 1967 ketika itu rakyat Malaysia kebanyakannya belum-belum untuk jadi sukarelawan. Dan dibuktikan juga dalam sudut MRA ada 3,000 sukarelawan. Cuma dalam masa semasa ni saya rasa mungkin berubah kepada bentuk kewangan. Itu juga ada satu sukarelawan untuk memberi sumbangan kewangan dalam konteks itu. Dan saya juga ingin nyatakan kepada semua pendengar pada malam ini, saya go through website MRA dan saya dapati MRA juga adalah rakan partnership kepada USIM. Jadi saya yakin dan percaya ia satu-satu perkara yang amat penting untuk kita ketahui dan maklumi bahawa mungkin selepas ini ada kerjasama yang lebih erat untuk boleh dilaksanakan untuk membangun kepakaran sukarelawanan, kepakaran doktor-doktor di lapangan mungkin di antara USIM dan juga pihak MRA untuk kita melatih lagi lebih ramai lagi sukarelawan, kerana kepentingannya juga dalam sudut bantuan sukarelawan itu kita dapat luaskan di peringkat bawahan sama ada dalam negara maupun di luar negara. Jadi Dr. Daud ada lagi beberapa soalan, cuma sebelum saya bacakan soalan itu saya difahamkan Dr. Daud ada beri 4 gambar dan juga 2 video untuk sesi pada malam ni. Dan pihak teknikal bertanya bilakah kalau kata Dr. Daud nak paparkan gambar-gambar tersebut atau mungkin ada apa-apa perkara yang Dr. Daud nak kongsikan sebelum kita pergi pada soalan berikutnya. Sebenarnya paparan tu lebih kepada, kalau lihat pada saudara MC kita, saudara Ashraf, sebenarnya video yang paling penting tu yang 3 minit yang tentang video-video yang kita ambil daripada lapangan penyerahan bantuan. Okey. Itu lebih relevan lah. Yang lain tu lebih untuk share dalam FB, tapi untuk paparan kepada pendengar malam ni, video yang bentuk sharing apa yang kita sampaikan dalam masa seminggu yang lepas, selepas bermula daripada petang hari raya sampai hari ini, itu untuk perkongsian. Jadi bantuan-bantuan yang kita hantar ke keluarga-keluarga di Al-Quds dan juga mereka-mereka yang terkesan, yang cedera ataupun bantuan kecemasan di Gaza. Yang ada video yang saya kasi sekitar 2 minit setengah begitulah. Yang lain-lain tu lebih kepada e-poster dan juga kempen ya. Itu saya serahkan kepada penganjur. Okey, baik. Yeah. So mungkin kalau kata ada kesempatan masa nanti mungkin kita bersoal jawab dahulu sebelum kita melihat tontonan video tersebut. Jadi ada lagi 2 soalan ini Dr. Daud. Pertamanya adalah daripada Fikri Sabah disebut, bagaimana Dr. Daud melihat sisi perbezaan bantuan kemanusiaan di dalam negara dan juga merentasan pada negara, dan kedua, cabaran yang diterima ataupun cabaran-cabaran ketika memberi khidmat sebagai tim perubatan di kem tahanan, pelarian, suasana pastilah berbeza dengan KPJ. Saya rasa memang berbeza lah kot, sudut peralatannya cukup, nak sanitize dan sebagainya. Betul. Kalau kita tengok tu darahnya, ialah berkali-kali guna. Jadi mungkin itu perkongsian juga sebelum kita pergi ke sesi terakhir nanti. Mungkin Dr. Daud boleh jawab dulu soalan tersebut. Saudara Fikri, ini kalau boleh kita minum kopi ke duduk cakap pasal nak cerita ni kan. Cuma maksudnya dia bukan sekadar Gaza lah. Maksudnya apa yang saya nak sebutkan ini saya anggap sebagai perkongsian peribadi lah, lebih soalan bentuk peribadi. Sebenarnya sebagai doktor perubatan, banyak saya sebutkan dalam sesi-sesi forum dengan para ahli surau, masjid, universiti dan juga dalam media. Ini peribadi ya. Saya banyak sebutkan, mungkin ini ulangan pada kawan-kawan yang pernah dengar. Saya adalah diberi kesempatan oleh Allah menjadi pakar jantung dan saya terlibat dengan pakar jantung ni daripada saya dah 31 tahun menjadi doktor dan mula dalam bidang jantung ni pada
sudah lebih 25 tahun. Jadi suku abad lah. Separuh daripada umur saya ni saya habiskan masa untuk melihat mereka-mereka yang jadi sakit jantung. Dan penyakit jantung ni dia penyakit yang penyebab kematian utama di Malaysia ataupun seluruh dunia. Malaysia ni kematian penyakit jantung ni share sikit lah ilmu. 45 orang meninggal sakit jantung setiap hari berdasarkan statistik KKM pada tahun 2019. Dan saya selalu sebut tentang, malam ni bukan pasal COVID, saya selalu sebut pada pesakit-pesakit saya, apabila kematian COVID sudah melebihi kematian penyakit jantung, saudara-saudara harus faham lah, maknanya kita dalam keadaan yang agak membimbangkan pandemik COVID ini, sebab kematian sudah ada yang melebihi 60 orang per satu hari. Jadi maknanya walaupun ini bukan sesi COVID, bukan sesi, jadi saya nampak perlunya kita mempertahankan atau mengamalkan SOP dan juga bersegera untuk vaksinasi. Jadi pengalaman peribadi sebagai pakar perubatan, sebenarnya kalau tanya saya peribadi macam-macam. Misalnya kalau contoh, kita pernah dituduh sebagai pengganas. Misalnya kita bawa van perubatan ni, pernah polis tahan dan doktor semua kena keluar, van kesihatan, van mobile klinik masuk dalam balai polis. Saya lalui ni semua sebab orang sangka buruk bila NGO buat program tertentu. Nombor dua, pengalaman peribadi dari sudut kalau tempat konflik ni, misalnya saya bagi pengalaman saya merawat pesakit-pesakit di sempadan Afghanistan tahun 2001. Mereka-mereka ni pelarian yang dah berapa tahun tak jumpa doktor. Jadi mereka bila jumpa tim doktor ni, mereka tak akan ikut SOP. Tak ada beratur. Sebab mereka masing rasa dia nak jumpa doktor, dia ada masalah. Dan ada satu ketika saya terpaksa meninggalkan klinik secara bergegas, lari masuk dalam ambulan dengan dua pakar yang lain sebab suasana klinik tu tidak boleh dikawal oleh petugas di Afghanistan. Maknanya, they said to us, doctors, you better run away because bukan dia nak bunuh doktor. Sebab mereka ni dah tak sabar sebab dah beratur-ratur doktor 3 orang, tapi sebab lambat. Jadi mereka dah lama tak jumpa doktor. Jadi ini pengalaman lepas. Yang tadi yang nak seberang Gaza tu satu hal. Kemudian itu tak termasuklah kalau tanya pengalaman peribadi saya, kalau bentuk yang berbentuk musibah ni, yang seumur hidup saya yang paling menyayatkan adalah kalau saudara-saudara terlibat dengan bantuan kemanusiaan di tsunami Aceh. Sebab saya ground zero, saya terbang dengan pesawat udara ke bandar Aceh dan saya bila kita keluar pergi ke lapangan, saudara bayangkan keluar daripada Fawidra pijak mayat. Ya, pijak mayat kiri dan kanan. Ini ground zero. Jelas, masalah doktor jantung, doktor-doktor ni hati kami ni keras. Itu problem dia. Kan? Tapi itu yang saya sebut, sebagai seorang doktor yang banyak melihat kematian, saya terpanggil untuk melihat benda-benda bukan untuk suka-suka tetapi untuk menghidupkan hati bahawa kita ni semuanya sama di depan Allah. Jadi pengalaman-pengalaman ini mengajar saya tentang supaya kita ni jadi orang yang humble, jadi orang yang tawaduk. Kita kalau kita berbincang jika ada masalah, cuba selesaikan masalah. Misalnya kalau macam tadi saya sebutkan, kalau di Aceh itu, kalau Fikri boleh masa tu dengan saya, tim saya di Aceh, hospital semua rosak, hancur. Kami pernah buat operation, tim saya, ini jangan masuk dalam black and white journal lah. Kami pernah potong kaki penduduk Aceh tanpa guna bius. Sebab kalau kami biarkan, beliau akan mati sebab keracunan daripada jangkitan. Ini tanya saya dan tim saya. Kalau dia bukan movie tau, ni betul. Sebab hospital lapangan, lantai dia rumput, dinding dia plastik, atas dia canvas. Jadi kalau itu kami ada pengalaman pada tahun 2004 melakukan amputasi kaki yang gangren disebabkan luka tsunami, disebabkan luka beracun. Kami terpaksa potong kaki pesakit tanpa guna bius penuh. Kalau dekat Malaysia ni semua lagi cabut lagi benda ini apa punya doktor lah ni kan. Tapi itulah maksudnya saya selalu pesan pada sahabat saya, doktor-doktor pakar yang hebat-hebat kat Malaysia ni, kadang-kadang dekat, kalau ada anak-anak doktor, ada kawan-kawan doktor, kadang-kadang doktor-doktor ni dekat hospital, dia punya ego tu kadang tinggi. Kadang-kadang dia punya perfection itu kita faham. Tetapi apabila siapa-siapa yang dah sampai ke ground zero, melihat benda semua tak ada, nak tolong orang,
kita akan terus berfikir secara kreatif dan kita mula memahami kelemahan orang lain dan bersifat ingin bersama membantu asalkan matlamat tercapai. Sebab saya sendiri pernah semasa saya melawat sebuah hospital di sempadan Afghanistan masa perang tu, Taliban dengan Amerika, saya sampai pada satu unit kecemasan di hospital di Torkham namanya. Saya masuk, saya buka dia punya bilik kecemasan, saya buka almari ubat dia. Kalau saya siapa yang ada bidang perubatan pada malam ni, tinggal satu saja vial injection adrenaline untuk kecemasan kalau ada apa-apa kecederaan ataupun alergik. Satu je tinggal. Dekat Malaysia ni kadang-kadang dia orang buang-buang je. Jadi ini semua perkara-perkara yang terlalu peribadi yang saya rasa kalau saya nak cerita dalam ni memang terlalu, dan jelah saya terlibat dengan kemanusiaan daripada tahun 2001, itu yang di luar negara. Di dalam negara ni kurang sikit glamour lah daripada tahun 80-an ya, 80-an. Jadi yang tadi tu yang disebut tentang bagaimana kita menyeimbangkan masa, sebenarnya sebulan pada diri kita. Sebenarnya bila kalau kita dah biasa membagikan masa untuk orang lain dan dengan cara begitu merasa lebih rapat dengan Allah, saya rasa itu patut yang kita buat lah. Sebab kadang manusia ni kalau dia ada banyak masa, dia akan buat perkara-perkara yang mungkin menjurus kepada perkara yang tidak bagus kan. Jadi mungkin saya tak dapat jawab semua sebab soalan tu agak kadang-kadang dia banyak segi yang saya boleh masuk lah dalam masa yang terhad ni. Jadi wallahualam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Dr. Daud atas jawapan tersebut, respon tersebut yang mana saya rasa betul-betul memberi keinsafan dan betul-betul menyedarkan bahawa tentang pentingnya kita faham lokaliti, kita faham kecemasan itu. Makna kecemasan itu kadang-kadang dalam situasi kecemasan yang mendesak itu perlu lebih kreatif dan pastilah hukum pun berubah dan sebagainya. Itu dalam satu segi jugalah kalau kata kita boleh lihat. Tapi asasnya yang penting saya nampak ada apa saya faham daripada apa yang dikongsikan oleh Dr. Daud tadi tentang maqasid kehidupan nyawa itu berada paling tinggi, diselamatkan, dan itu menjadi satu keutamaan. Bukan lagi tentang hal-hal berkaitan tentang keselesaan dan sebagainya. Yang penting adalah tentang kehidupan nyawa tadi. Baik, saya rasa kita masuk ke persoalan ketiga ini. Sebelum soalan daripada saya dan kemudian mungkin kita akan di sesi penutup sebab jam menunjukkan 10.24 ni. Mungkin saya ingin panggil ketua program kita, Dr. Kalsum Ali. Saya memberi peluang untuk bertanya secara live sekiranya ada apa-apa persoalan yang mungkin ingin ditanyakan secara live ini. Kalau kata Dr. Kalsum boleh respon ataupun bertanya satu soalan lah, bukan respon lagi, bertanya kepada panel kita pada malam ini. Dipersilakan Dr. Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati Dr. Muhammad Daud Sulaiman, terima kasih atas kesediaan Dr. untuk bersama dengan sesi pada malam ni. Dr. Farid nampak ke saya type tadi? Saya nak type soalan. Sebab tu tiba-tiba Dr. Farid panggil saya pula untuk mengajukan soalan. Sebenarnya saya tertanya-tanya dari konteks jaminan keselamatan di kalangan sukarelawan semasa memberikan bantuan keselamatan. Sepanjang pengalaman doktor sendiri sebagai individu yang berkhidmat secara sukarelawan di bumi Palestin dan di mana-mana negara bergolak, bagaimanakah jaminan keselamatan diberikan? Sejauh mana ia diberikan kepada tim sukarelawan dan NGO MRA sendiri dalam melindungi khidmat yang diberikan dan juga dalam melindungi usaha yang cuba dilaksanakan oleh tim doktor. Dan sebab saya tengok apa yang berlaku di Palestin tidak sama dengan apa yang berlaku di negara-negara lain. Sebagai contoh, sebab suami saya berasal daripada Filipina dan saya pun pernah pergi ke sana, dan Filipina pun bukan tempat yang aman. Kalau to be specific, dekat Mindanao, kampung kami sendiri. Tapi di sana tak sama dengan keadaan di Palestin, doktor. Di sana, Islam di sana, mereka berani memegang senjata. Tapi saya pelik macam mana, dan kalau kita datang bersama dengan tim sukarelawan, tim akan dilindungi secara boleh katakan dengan pasukan peribadi, eskort peribadi dan juga pihak berkuasa tempatan. Cuma dekat Palestin ni,
saya tak nampak jaminannya di situ. Dan macam mana doktor boleh begitu tega dan begitu tekad untuk memberikan khidmat? Mungkin doktor boleh kongsikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kasum. Soalan yang bagi saya sangat menarik lah, ya. Bagi saya kongsikan. Pertama, saya nak sebutkan, saya sebutkan sebagai organisasi dulu, ya. Sebelum kita cerita pasal isu hal-hal yang bentuk peribadi saya sendirilah tentang menjaga keselamatan. Pertamanya, salah satu misi keutamaan pihak logistik perancangan NGO, kami akan cuba pastikan supaya, saya guna perkataan yang direct, ya. Sebab MRA ini kami adalah salah satu NGO Malaysia yang terlibat dengan kawasan konflik. Dia dimaktubkan dalam United Nations Security Council. Ya, ada 2 NGO Malaysia yang diketahui di mananya secara sah membantu negara-negara yang ada masalah konflik dari sudut kemanusiaan, iaitu Mercy Malaysia dan Malaysian Relief Agency. Ini pernah dinyatakan dalam United Nations Security Council. Dia sama ada complementary ke, satu sindiran ke, wallahualam lah. Bagi saya, kalau sebut dalam UNSC itu, saya rasa amat berterima kasih lah kepada mereka mengiktiraf walaupun tidak disebut dalam media Malaysia. Pertama. Yang keduanya, apabila kita merancang negara konflik, saya ingin sebut kepada Dr. Kalsum, dia bukan sekadar Palestin. Sebenarnya MRA kita hantar misi-misi pioneer ke, misalnya pengalaman kami di Afghanistan semasa perang Taliban. Saya adalah doktor yang pertama cross ke sempadan tahun 2001. Tidak ada cover sebenarnya. Ini zaman Rusia masuk kampung. Tapi saya tak benarkan adik-adik saya ikut cara saya. Itu zaman semangat. Semangat tanpa kurang ilmu. Jadi. Tapi itu pengalaman yang kami balik ni intact, jadi kami cakap adik-adik jangan belajar dari kami lah. Ilmu ni tak berapa betul. Ya. Dan kita ada pengalaman menghantar misi semasa berlaku peperangan di Somalia. Ingat Somalia masa seorang wartawan ditembak mati Malaysia, sebenarnya MRA berada di bumi yang sama selama 3 bulan. Tapi alhamdulillah kami tidak balik dengan Allah selamatkan kami, tidak ada masalah. Dan kami ada pengalaman, untuk pengetahuan Dr. Kalsum, NGO yang pertama dari Malaysia masuk secara sah ke bumi Arakan, Sydney tahun 2012 adalah MRA dan dilaporkan dalam media. Dan saya sebutkan kepada sahabat-sahabat, pada wartawan, saya guna perkataan, saya tiru Apollo 11 lah. The Eagle has landed. Bukan senang saudara-saudara nak masuk ke Sydney, dan sebenarnya Dr. Kalsum, kalau tanya saya, sebab saya pernah juga memimpin misi masuk ke Gaza, tempat-tempat ni sebenarnya berbeza-beza cabaran dia. Misalnya kalau di Somalia, di Yaman, saya pernah pergi Yaman 10 hari dalam Yaman 2018, berbeza suasananya. Kalau kita masuk, saya mulakan dengan Gaza. Ya. Bila tim-tim masuk ke Palestin, terutamanya di Gaza, bila kita masuk, kita agak sukar nak masuk sebab kita akan diikuti oleh polis-polis perisik kerajaan Mesir. Itu pasti. Ya. Dan kita akan diekori sampai ke Padang Sinai, sampai ke Al-Arish sebelum masuk Rafah. Ini perkara biasa. Terutamanya di zaman pemerintahan yang tidak beri simpati kepada mana-mana pertubuhan negara Islam. Itu satu cabaran. Tetapi apabila saudara-saudari cross Rafah, ya, masuk bersama sahabat-sahabat daripada rakyat sahabat Islam kita Gaza, we are safe. Kecuali masa itu kalau ada Israel hantar pulu pepandu ataupun serangan. Itu lain cerita. Itu lain dia punya keadaan. Tetapi bila saudara lepas sempadan Rafah, saudara selamat. Sebab semua dalam tu akan bersikap friendly kepada NGO, terutamanya NGO daripada Malaysia lah, negara Islam. Itu cabarannya berbeza. Kalau misal kata cabaran di Yaman, different. Dia masuk ke Yaman, saya masuk Yaman 3,000 km, pergi dah masuk ke utara, ke selatan, tengah, selatan semua, Yaman, saya diberi peluang untuk bersama tim merantau dalam Yaman untuk melihat projek-projek selama 10 hari, sepanjang 3,000 km melalui 100 checkpoint. Okey, checkpoint negara perang ni tak sama macam checkpoint COVID ni. Checkpoint COVID dia tengok surat je. Dia masalah checkpoint perang ni di Yaman ni, dia ada 4 tentera yang berbeza dengan wajah-wajah yang berbeza. Dan dia melihat setiap orang ni merupakan perisik. Jadi lain dia punya cabaran dia. Jadi misalnya ada tentera Arab Saudi,
Saya sendiri lihat, ini bukan cerita orang lain, tentera Arab Saudi, ada tentera Emirates, ada tentera Yaman, ada tentera kabilah. Yang masalah kita ni sebenarnya tentera kabilah. Sebab tentera kabilah ni, mereka ni tak ada disiplin. Mereka ni pakai slipper. Mereka ni budak 15 tahun pegang AK-47. Mereka ni tak tahu berbahasa. Mereka tak tahu bahasa Arab yang fasha tu, saya pun tak tahu. Tapi translator pun ada problem. Dia tengok pasport tu pusing-pusing. Pasport kita tu tengok dia pusing-pusing. Maknanya kita tahulah dia tak tahu apa yang nak dibaca. Cuma ikut pada dia punya. Dan checkpoint ni untuk pengalaman Dr. Skalsom, dia bukan dikawal oleh tentera dengan machine gun. Dia dikawal dengan kereta kebal dalam mod perang. Sebab tu, jangan selfie. Jangan selfie tempat macam ini. Sebab tu saya balik daripada Yaman, selfie padang pasir dengan unta je. Tak ada selfie kat checkpoint. Sebab mereka akan lihat, okay, itu pencabaran. Misalnya kalau sebab tu dalam MRA, ini saya sebutkan, pengalaman abang-abang, kakak-kakak yang lepas ini selama 20 tahun, kami ada program latihan bermodul bertulis. Dari masa ke semasa, kita ada 26 modul latihan, dari profiling sampai mengenali senjata perang di lapangan. Sebab bukan kita nak pergi perang, sebab kita nak kena tahu jarak tembakan kereta kebal, jarak tembakan meriam, jarak tembakan M16, jarak tembakan senjata M1, jarak tembakan AK-47, semua kita kena tahu. Sebab kita nak membantu, tapi kita kena lihat bahawa militer-militer yang pegang senjata ni, kita kena faham range dia. Dan kita perlu tahu juga jarangkap sama, sebab kita masuk kawasan-kawasan jarangkap sama seperti di Sri Lanka. Sri Lanka penuh dengan jarangkap sama kalau saudara pergi. Jadi keadaan di lapangan ini berbeza dan kita melatih. Jadi apa yang kita perlu buat untuk menjaga, soalan yang pertama tadi, asasnya bagaimana kita menjaga sukarelawan kita. Pertama, latihan. Yang kedua, apabila kita nak masuk pada negara-negara konflik ni, macam Gaza, Palestin ni, kita dah biasa buat dia punya kajian. Sebelum pasukan MRA, saya selaku masa itu Sis Agong dan sekarang Presiden, sebelum kita masuk negara-negara yang bermasalah seperti Myanmar, Myanmar ni dia tak baik dengan kita daripada KL lagi. Kedutaan dia kat sini tak bagi kerjasama. Bila sebut kita nak bantu Rohingya, itu boleh sampai kat Rangoon ni, boleh sampai kat Sittwe lagi. Termasuk juga nak masuk Yaman. Yaman ni ada banyak pihak, semua Islam, bukan cerita Syiah Sunnah. Masalah di antara mereka pun yang ada bermasalah. Sebab saya ada ramai rakan-rakan NGO di lapangan yang syahid, syahid ditembak pemandu ambulan, doktor, yang saya harap besok dapat bertemu mereka lah di alam yang akan datang. Sebab saya sebenarnya agak sekarang sedih melihatkan mereka ni orang yang baik, tapi sebab ada unsur-unsur pertembungan, mereka ni ditembak point blank. Dan mereka ni pernah saya makan bersama, tidur bersama, buat kerja bersama di lapangan. Kita ada pengalaman di Afghanistan. Dan di Yaman sendiri, saya punya host peribadi, seorang pengurus di Aden, lepas saya pulang ke Kuala Lumpur, 2 minggu dia ditembak mati, syahid. Disiksa, dibunuh dan dibuang mayatnya di tepi pantai. Dia bukan tentera. Jadi benda-benda macam ni kita melihat, jadi kita Tuhan. Jadi balik pada tadi, jadi untuk sukarelawan kita bagi mereka ilmu, bagi mereka didikan. Sebab tu salah satu moderator dalam MRA training, kalau sahabat tiba kita ada facilitator daripada pasukan gerak khas komando VET-69. Bukan nak pergi perang, melatih supaya faham bila nak pergi ke kawasan konflik. Jadi seterusnya, yang saya sebut tadi, kami sebelum kami masuk negara-negara konflik, kami akan adakan round table discussion kepada para ahli akademik, wakil kedutaan, wakil pelajar. Selepas 6 bulan, baru kami akan buat untuk hantar misi. Ini yang kami buat di Myanmar, yang saya sebut tadi kan, tahun 2012, berjaya masuk, Alhamdulillah, 3 mission, dengan harapan kita lihat sendiri, kita tak ada orang boleh kata macam mana keadaan dia orang. Sama masuk juga Yaman, saya panggil selama 6 bulan sebelum tu, dana tu cerita lain. Cerita tentang memahami, kita nak membantu mereka, tapi kita kena faham geopolitik tempat tu. Jadi kali ni bukan Rusia masuk kampung lah. Dia mungkin dah jadi lain macam sikit lah. Mungkin kancil kecil tapi dia tahulah apa benda kan dekat tempat tu. Jadi itu yang saya nak beritahu. Akhirnya, apabila kita dah merancang, kita perlu ada dipanggil forward plan and evacuation plan. Ini perlu dibuat oleh bahagian logistik. Sebab tu MRA, walaupun kami bukan NGO kerajaan, kita NGO Malaysia, mana-mana tempat yang kami pergi, kami akan melapor diri kepada kedutaan Malaysia yang terdekat. Walaupun tidak diminta.
Sebab apa-apa berlaku, evacuation akan melalui kedutaan kita yang terdekat. Misalnya, kalau Afghanistan, kita selalu report ke kedutaan di Islamabad, maknanya saya akan pesan kepada tim-tim kita, sebelum pergi atau baik-baik sebelum balik, jumpa duta atau pegawai kedutaan, bagi report. Jadi mereka tahu. Sebab kita mewakili, sebab bila ada sukarelawan yang sama ada cedera, sakit, atau ditimpa musibah, mereka ini akan menjadi tempat untuk kita mengadu. Dan supaya mereka tahu, dan mereka akan linkkan dengan Wisma Putra, ini sebelum COVID pun ya, di Kuala Lumpur. Jadi ini perkara-perkara yang saya selalu pesan pada mana-mana NGO, walaupun saudara hebat, saudara banyak dana, saudara banyak networking antarabangsa, jangan lupakan kedutaan kita di mana-mana. Contoh kalau di Yaman, Yaman tak ada kedutaan. Yaman negara yang tak ada sistem, bank pun tak ada. Kami melapor kepada kedutaan Malaysia di Muscat, Oman. Kalau kami melalui Mesir, kami akan melapor di kedutaan Malaysia di Cairo. Dan kami pernah juga melalui untuk Yaman, kami melapor di kedutaan Malaysia di Khartoum. Sebab ini merupakan 4 pintu masuk untuk ke Yaman. Sama ada melalui Khartoum, melalui Cairo, melalui Jordan, Aman ataupun melalui Muscat ataupun Oman. Jadi ini semua bagaimana kita merancang logistik kita sebagai bila ada berlaku perkara, evacuation plan ni kita dah beritahu kepada kedutaan kita tapi kita kena be transparent dengan mereka apa yang kita buat. Dan akhirnya sebenarnya Dr. Kalsum tidak ada jaminan 100%. Boleh sebut fisabilillah ni bukan pergi qital ni, bukan pergi perang ni. Jadi semangat jihad itu kerana Allah tu bukan untuk kita menunjuk-nunjuk. Sebab tu saya, siapa-siapa yang pernah ikut misi bersama saya, sebelum kita naik pesawat, saya selalu pesan, duduk sekejap, termenung, baiki niat kita, walaupun sebelum ni sibuklah FB ke, Instagram ke, baiki kita punya niat, kita pergi ni kerana Allah. Dan saya sendiri selalu pesan kepada isteri saya, pada muda saya, sejak 22 tahun yang lepas, saya memang pesan kepada isteri saya, misalnya yang paling dekat lah, I might not come back. Ini peribadi, jangan cerita pada semua orang, nanti kan benda cerita lah, tapi maksudnya peribadi. Bagaimana kita melihat, kita merancang, kita latih, tetapi semuanya adalah perancangan Allah. Dan akhir sekali, ini untuk sukarelawan MRA lah, kami ada disclaimer ataupun form. Kita ada untuk, sebab tu kalau saudara-saudara pernah lihat program MRA dalam negara, training ataupun bentuk yang satu bantuan yang terancang sebelum COVID ni, kami akan insert kelompok semua sukarelawan untuk satu-satu projek. Kita mana tahu kan, berlaku kadang-kadang kalau masuk hutan kena Allahualam, na'udzubillah, kena serang tebuan ke, kena gigit pacat ke, kena mana tahu ular kan. Ini perkara-perkara yang kalau siapa masih masuk hutan orang asli tahu. Jadi kami insert kelompok satu. Tapi untuk luar negara, tanyalah mana-mana insurans. Mana ada orang nak cover insurans dekat Afghanistan? Mana ada insurans nak cover Yaman? Mana ada insurans nak cover Palestin dengan Somalia? Jadi kami ada satu, dipanggil satu dana yang kami akan beritahu kepada sukarelawan yang masuk, contohnya kalau Gaza, ya, Yaman misalnya yang high risk, tanda tangan borang ni, dan kami minta keluarga pun tahu tujuan, dan dia ada dia punya kompensasi dengan kadar MRA selaku organisasi manusia untuk dibayar sebagai sagu hati kepada next of kin jika berlaku apa-apa musibah. Tapi na'udzubillah, maknanya di sebalik pengalaman, latihan, perancangan, evacuation plan, kita ada juga sedikit dana yang kita khususkan untuk kita bagi. Tetapi alhamdulillah lah, saya minta doa kepada Allah. Sepanjang pengalaman saya selaku Setiausaha Agung, pengalaman saya telah secara ringkas ni lah, saya diberi Allah kekuatan dengan kawan-kawan menyusun misi, saya sebutkan ke misi kecemasan peringkat awal di Afghanistan 2 misi perubatan, di Balakot Mufazalabat masa gempa bumi 5 misi, di Padang, di Aceh 10 misi, di Padang 10 misi, di Filipina 10 misi, di Myanmar Sitwe 3 misi, di Cox's Bazar 2 misi, di Yaman dah 3 misi, alhamdulillah di Somalia 2 misi. Alhamdulillah, saya sebutkan pada kawan-kawan, pada sahabat, alhamdulillah kita tidak bawa balik dengan body bag. Faham ni body bag tu? Bagi saya, kalau tanya saya selaku aktivis, if my volunteer comes back with body bag, I fail secara peribadi.
Sebab tu dalam kita bersemangat, kita perlu faham dana, perlu faham, kita perlu merancang dengan teliti. Sebelum kita menghantar misi-misi, terutamanya ke kawasan-kawasan perang. Bukan untuk berperang, tetapi kita nak bantu orang sakit, orang susah. Tetapi kita mungkin terlibat dalam dipanggil friendly fire. Friendly fire ni maksudnya dia sama dia berperang, sebab kadang-kadang di lapangan ni dia tembak dulu baru dia tanya, Syekh minta maaf Syekh, saya salah tembak sebab saya tak tembak you, saya tembak orang lain. Ini pengalaman-pengalaman ni kita dah lalui lah. Saya sendiri lihat bagaimana sahabat-sahabat ada yang diajukan senjata AK-47 ke dada. Saya sendiri pun pernah diugut dengan machine gun ni di persempadan Gaza. Bukan saya, sebab tu saya sebutkan, saya minta maaf lah saya sebutkan ni sebab, tapi pada saya jangan rasa lemah semangat. Sepatutnya ini menjadikan kita lebih berbandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Gaza tu, yang tunggu je peluru pandu sampai, segala macam bom sampai kan. Sebab sebelum saya tamatkan soalan Dr. Kalsum ni, salah satu doktor yang Palestin yang dalam FB saya, Dr. Aiman, dia pakar ortopedik satu jabatan. Sebelum kami berpisah pada tahun 2013, sebelum saya nak farewell, biasalah farewell dinner sebelum balik ke Gaza, kami bersalam, berpeluk, disebut pada saya, Dr. Daud, may we meet in Jannah. Jadi perkataan orang Gaza, Palestin, kalau sebut dengan kita tu luluh hati kita sebab kita tak tahu dia balik. Tapi duk tanya, lepas tu bawa bom, ada. It's okay, we are still operating, we are healthy. Jadi maksudnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang terpilih, yang Allah pilih, dan sedih ya, luluh hati bila semua dengar tu kan. Kalau saya dengan Ustaz Rumai ni sebut, bukanlah Ustaz Rumai ni, Sohimah ni lagi hebat, tapi nak sebut till we meet in Jannah tu lain macam sikit. Tapi ini yang orang balik tahu, dia balik kawasan kena bom kan. Jadi, tapi alhamdulillah lah kami masih menjaga hubungan. Minta maaf lah celoteh panjang sikit lah. Tapi itulah maknanya dia punya background dia. Kalau nak cerita ni memang panjang cerita lah. Wallahualam. Baik, alhamdulillah Dr. Daud atas respon kepada soalan Dr. Kalsum tadi, saya rasa memang signifikan untuk kita memberi faham kepada semua pihak tentang isu keselamatan. Jaminan itu bagaimana? Sebab ia bukan satu misi yang suka-suka, ia ada satu misi yang real. Dan begitulah tadi, bila mana kata mungkin pengalaman-pengalaman yang kita pernah dengar, dan saya pun juga pernah dengar tentang tersilap tembak, nak tembak orang lain, terkena orang lain, minta maaf tu macam biasa saja. Sedangkan pada kita itu satu perkara serius. Tambah lagi pula tentang farewell speech yang bila mana kita bertemu dengan rakan-rakan Palestin, kawan-kawan daripada Sudan. Biasanya mereka ni akan kata tentang may we meet in Jannah insya-Allah. So biasanya itu akan menyebabkan kita luluh, dan juga terus berasa tentang bahawa mereka balik itu belum macam kita pergi melancong lah, balik tu kita nak berkongsi kegembiraan. Sedangkan mereka walaupun datang ke negara kita, tetapi baliknya itu jadi siapa yang tahu. Mungkin dalam perjalanan dah berlaku sesuatu, mungkin sampai tu berlaku sesuatu. Itu antara cabaran-cabaran real life yang mereka bakal selalunya akan tempuhi. Baik, alhamdulillah Dr. Daud, jam menunjukkan 10.45 dan kita berada betul-betul di penghujung rancangan, dan sebelum saya menutup, saya ada satu soalan kepada Dr. Daud tentang hasilnya daripada perbincangan kita ada pada malam ini. Kita jelas dan kita nampak bahawa misi penyelesaian itu penting, dan walau apa pun career yang kita ada, penting untuk sebagai contohnya Dr. Daud telah memberi satu contoh example untuk kita menyeimbangkan antara duanya, antara khidmat kemanusiaan dan juga khidmat career untuk keluarga, anak-anak dan generasi ke depan. Tambah lagi Dr. Daud berada di KPJ, semua orang maklum tentang hospital yang besar, hebat, lengkap, tetapi masih lagi berada di lapangan untuk membantu orang. Saya tak nak menggunakan perkataan merisikokan diri, tetapi saya tahu di situ ada kepuasan Dr. Daud untuk turun ke lapangan membantu. Ada mungkin satu perkara unik kenapa Dr. Daud sentiasa pergi dan balik. Seperti Dr. Daud pun sebut tadi, kalau balik tu dengan body bag macam satu perkara yang failure. Sedangkan bukanlah balik tu hidup tu satu kejayaan, tetapi nak menyambung lagi khidmat itu. Jadi mungkin kalau akhir kalam Dr. Daud boleh berkongsi ataupun apakah nasihat panduan pada kami ni, saya mungkin pesyarah yang baru menjadi pesyarah ataupun anak-anak murid yang berada di sini yang bakal menjengah ke career masa depan, bagaimana, apakah nasihat terbaik dalam konteks ini Dr. Daud? Jadi terima kasih kepada Dr. Farid. Untuk saya kira macam saya simpulkan untuk apa yang saya kongsi pada malam ni. Pertama, saya
pada pandangan saya tidak perlu rakan-rakan para ahli akademik dan ilmuwan mengikuti apa yang saya buat seluruhnya, sebab bidang perubatan ni, terutamanya saya ni doktor klinikal. Doktor-doktor klinikal ni, kami ni dilatih supaya kurang bercakap, lebih berbuat. Itu nature kerja kami lah. Sebab tu kadang-kadang saya ni tak berapa nak bercakap sangat, sebab kadang-kadang saya cakap, saya tak boleh buat. Tapi itu nature kita orang, doktor-doktor yang bahagian perubatan. Berbeza dengan para ilmuwan yang ada di depan saya ni. Cuma pandangan yang saya nak bagi mungkin pesanan adalah, pertama, ahli-ahli akademik, macam mana disebutkan Dr. Farid, kita perlu seimbangkan sumbangan kita di dewan-dewan kuliah dan juga sumbangan kita kepada masyarakat. Bermula daripada masyarakat, bukan mesti di Gaza ataupun di mana-mana. Kita bermula dengan di sekitar kita sendiri, di kawasan kita, perumahan kita, di kampung kita, ataupun di lokaliti yang kita berada, termasuk juga dalam konteks Menara Gading di institusi yang kita mengajar. Itu satu. Maknanya kita perlu sentiasa, rasanya benda ni kita tahu, tapi saya mengingatkan kita perlu fikirkan menjadi manusia yang sebaik mungkin pada yang berguna pada orang lain. Bagaimana cara? Terpulang pada keadaan dan situasi. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk para ilmuwan, saya nampak kekuatan yang ada kepada USIM adalah dari sudut advokasi ini. Dari sudut advokasi ini maknanya memberi tekanan, memberikan kesedaran dengan tentang memahami isu Palestin terutamanya dalam konteks malam ni, bagaimana untuk menyedarkan di kalangan pelajar, mahasiswa, mahasiswi dan juga di kalangan kaki tangan itu sendiri. Jadi ini perkara yang supaya sentiasa diingatkan. Bentuk kempen tu pulang pada kreativiti dan juga sensitiviti di kampus masing-masing. Seterusnya adalah bagaimana peranan para ahli akademik ini kepada agensi kerajaan ataupun kepada NGO. Yang ini yang mungkin kalau ada mereka yang ada banyak masa, mereka boleh terlibat memberikan nasihat pakar dari sudut misalnya pengurusan, dari sudut pengurusan dana, pengurusan organisasi, dari sudut governance. Ini semua perkara-perkara yang sangat penting dalam mana-mana organisasi demi untuk meneruskan kepercayaan daripada orang awam. Dan yang seterusnya, saya nampak bahawa secara balik kepada diri saya, sebenarnya macam saya sebut tadi, saya merasakan dengan adanya saya di lapangan ni melihat orang yang susah, orang yang sakit atau orang yang susah, ia dapat menghidupkan diri saya supaya tahu di mana saya berada. Di mana kita berada. Misalnya contoh, kalau sekarang ni hikmah daripada COVID ni, memanglah COVID ni cabarannya belum habis, makin teruk, makin membimbangkan. Tapi pengalaman saya dalam masa setahun lepas bersama NGO terutamanya MRA, kita dibukakan sebenarnya masih ramai rakyat Malaysia yang sebenarnya hidup susah. Kita bertemu di mereka-mereka yang miskin bandar, miskin luar bandar, golongan nelayan, golongan penuri getah. Kita lihat miskin bandar yang mereka tak ada kerja. Jadi kita nampak sebenarnya di samping kita membantu Palestin, Yaman dan lain-lain, di Malaysia ni sebenarnya ada banyak komuniti-komuniti yang perlu kita bantu, tak termasuk golongan mu'alaf dan juga golongan bisa kata komuniti orang asli. Dan dari sudut dakwah, kami MRA dalam komuniti orang asli yang masih lagi ramai yang berpahaman bukan Islam, Kristian dan juga pahaman animisme, MRA diberi kekuatan untuk menembusi komuniti ini. Tetapi kita perlukan orang-orang yang hebat dari sudut dakwah khusus. Ini saya macam tawarkanlah kepada USIM untuk bersama dengan MRA, terutama bila lepas akhirnya COVID ini, insya-Allah kita bersama-sama gembelingkan tenaga, berbincang bagaimana untuk kita menyemarakkan dakwah bilhal yang MRA buat ini dan disambut oleh para agamawan dan orang-orang yang bijak dalam USIM. Jadi itulah yang saya nak mana kita simpulkan apa yang boleh kita berikan kepada kemanusiaan lah di dalam negara dan juga di luar negara. Jadi itulah, saya minta maaf pada sebelum saya bersurah pada Dr. Farid. Kalau ada silapan kata, tersalah kalimah tu, saya minta maaf. Mungkin ada yang bentuk peribadi, tapi yang buruk tu daripada saya, yang lebih baik tu yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah
satu penutup yang amat baik daripada Dr. Daud, terutamanya sudut peluang untuk kerjasama di antara USIN dan MRA, yang mana saya yakin dan percaya dengan kepakaran antara dua pihak dan juga kesediaan anak-anak murid yang berada di dalam kampus ataupun sekarang berada di rumah, pastilah peluang ataupun masa depan yang lebih baik itu menunggu. Tinggal lagi bagaimana sejauh mana kita berupaya menggembleng tenaga secara bersama untuk kita gerak ke hadapan, insya-Allah. Saya rasa alhamdulillah ala kulli hal saya boleh katakan perbincangan yang sangat menarik, dan saya yakin percaya kalau kata nak diteruskan lagi tentang cerita-cerita peribadi Dr. Daud tadi tu memang lama lagi lah. Tapi insya-Allah mungkin kita simpan sikit lagi tu Dr. Daud, mungkin dalam konteks yang lebih tertutup selepas ni, maksudnya adalah bila mana ada persetujuan untuk melakukan training di lapangan, bila mana ada yang tadi Dr. Daud sebut tentang modul-modul latihan, mungkin selepas ini ruang-ruang kerjasama itu mungkin kita boleh teruskan secara bersama, dan insya-Allah saya yakin dan percaya pelajar-pelajar yang dengar ini sama ada di Zoom maupun di Facebook bersedia untuk menyambut hasrat tersebut dan bersedia untuk memaknakan bahawa kehidupan itu dengan lebih baik sebagaimana yang disebutkan sebagai way of life tadi. Saya rasa sebelum saya tutup, suka untuk saya baca untuk kita peringat semula tentang tanggungjawab kita selaku khalifah yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu. Dan juga dalam masa sama daripada surah Ar-Ra'd itu ayat 11 itu tentang perubahan yang mana Allah simpulkan, Allah tekankan, iaitu perubahan satu kaum itu bergantung pada kita sendiri. Maka untuk kita melakukan perubahan pada dalam konteks komuniti yang lain juga perlu untuk kita gembeleng secara bersama, yang mana akhirnya insya-Allah perubahan itu dapat dilaksanakan. Khusus dalam forum kita pada ataupun dalam sesi ini untuk Palestin, rakyat Palestin di sana menanti dan juga mengharapkan bantuan, mengharapkan satu solusi yang lebih baik. Mereka dengan kehidupan mereka yang sebegitu diganasi, dikecap, bukan dikejam, dilakukan sebegitu, maka kita yang berada dalam konteks yang lebih aman dan lebih harmoni ini pastilah lebih penting untuk kita lakukan sesuatu agar perjanjian damai dapat disuarakan, dapat disatukan, ataupun menggesa semua pihak untuk mengiktiraf kedudukan Palestin itu dan mengkeji, mengkejam, mengecam kekejaman appetite yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel tadi. Jadi saya rasa alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Daud, dan saya mewakili kepada pihak fakulti Dr. Rumai, saya ingin mohon maaf dan masa saya ucapkan tahniah kepada MRA yang berjaya menyampaikan bantuan, dan juga tahniah kepada tim tertulis Profesor Madya Dr. Rumai Zuddin atas penganjuran sesi pada malam ini. Dan alhamdulillah apa yang baik itu kita sama-sama laksanakan insya-Allah di masa depan, dan yang kurang juga saya selaku moderator pada malam ini saya mohon maaf ada tersalah kata, tersalah bicara, saya mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Daud, dan saya kembalikan sesi ini kepada saudara pengurus majlis kita, iaitu saudara Haikal Ashraf. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Muhammad Farid Hafiz selaku moderator pada malam ini, dan juga jutaan apresiasi buat Dr. Muhammad Daud Sulaiman atas pencerahan dan perkongsian yang amat mengesan di hati sebentar tadi. Moga-moga dengan perkongsian pada malam ini, para hadirin hadirat akan dapat lebih memahami isu-isu yang melatari kesukarelawanan dan juga isu-isu yang berada di luar sana. Baik, hadirin, bagi meneruskan agenda, majlis ingin menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Rumai Zuddin Ghazali selaku penganjur wacana ilmiah pada malam ini untuk memberi sedikit sepatah dua kata. Maka dengan itu, dengan segala hormatnya, dipersilakan Dr. Rumai Zuddin. Nampaknya Dr. Rumai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbihi nasta'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita bersama-sama berkongsi pengalaman dengan Dr. Daud dan juga para peserta sekalian. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Daud yang sudi meluangkan masa dengan bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan juga Akhil Karim Datuk Zulkifli Menteri Agama yang tadi memberi ucap pertama, dan insya-Allah program-program ini kita akan teruskan untuk kita dedahkan kepada anak-anak muda tentang pengalaman-pengalaman yang sukar kita
cari pengalaman-pengalaman yang cukup berharga yang telah diberikan oleh Dr. Daud, bagaimana dalam kerja-kerja kemanusiaan. Untuk kita juga, saya bersama Dr. Daud dulu, pernah kita membawa anak-anak tsunami untuk dibuat pembedahan yang sakit jantung, buat pembedahan ihsan di Damansara Specialist, dan anak-anak itu yang sakit jantung dan kita buat pembedahan. Dan ini di mana yang telah dilakukan oleh MRA dan juga oleh Damansara Specialist. Ini sebahagian yang dilakukan dalam konteks dunia pemasyarakatan yang dilakukan oleh MRA. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pelajar dan juga kepada tidak lupa kepada Dr. Daud, kepada dekan, kepada ketua program yang telah memberi kerjasama dalam menjayakan program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Madia, Dr. Umar Izzuddin Ghazali atas ucapan sebentar tadi. Jadi untuk yang terakhirlah, ucapan yang terakhir, saya menjemput Ketua Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Dr. Kasum Ali, untuk memberi sedikit sepatah dua kata jugalah kepada kita semua pada malam ini. InsyaAllah. Yang segala hormatnya dipersilakan. Kena juga berucap ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih saudara Muhammad Zulhaika Ashraf, MC pada malam ini. Terima kasih juga buat saudara moderator bagi sesi perkongsian malam ini yang berusaha Dr. Muhammad Farid Hafiz, merangkap pensyarah kanan program dakwah dan pengurusan Islam FKP USIM, yang berbahagia Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM, barisan profesor dan rakan pensyarah yang turut bersama pada sesi malam ini. Para pelajar yang dikasihi dan teristimewa buat kedua jemputan kita untuk sesi perkongsian malam ini, yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama, serta yang berusaha Dr. Daud Sulaiman, Presiden Malaysian Relief Agency. Wabihi wa nasta'in wa ala hina tawakkal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Aidilfitri buat semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Profesor Madia Dr. Muhammad Umar Izzuddin Ghazali selaku mentor kepada kumpulan tertulis beliau atas penganjuran diskusi ini yang selaras dengan perkembangan semasa berkenaan dengan isu yang amat sensitif yang menjangkaui aspek kemanusiaan dan juga krisis agama yang berlaku lebih daripada 7 dekad lamanya, iaitu isu pencerobohan Palestin oleh pihak Israel laknatullah. Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli atas rakaman baik peringatan yang telah disampaikan tadi, dan ingin saya nukilkan kembali pesanan daripada beliau. Kita semua kena ingat, selamatnya dunia Palestin pukullah dunia kita secara keseluruhannya. Warga Palestin adalah saudara kita dan tak kala mereka disakiti dan dizalimi, kita wajar menggunakan kebijaksanaan kita untuk memberi perlindungan kepada mereka. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya topik perbincangan yang telah dikupas oleh panel kita secara live tadi, iaitu yang berusaha Dr. Daud Sulaiman, adalah satu topik yang amat penting untuk kita lihat, yang amat penting untuk kita semak, dan kita kena pastikan ia benar-benar difahami, kerana isu perjuangan pembebasan bumi Palestin ini bukan terletak hanya semata-mata kepada warga Palestin semata-mata ataupun masyarakat Arab di Timur Tengah, tetapi ia juga adalah tanggungjawab kita sebagai Muslim, dan saya pasti ia akan ditanya, dipersoalkan di akhirat kelak. Sambutan akhir Ramadan yang dijanjikan malam Lailatul Qadar sehingga di bawah 1 Syawal, bulan kemenangan bagi seluruh umat Islam, telah tertangguh buat warga Palestin. Dan ini satu panggilan kepada kita seluruh umat Islam di seluruh dunia, yang selama ini keprihatinan kita kadang-kadang kita acuh, kadang-kadang kita
lupa terhadap apa yang berlaku kepada bumi Palestin. Dan di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Daud Sulaiman kerana memperingatkan kita bahawasanya meskipun kami barangkali tidak mungkin dapat menyertai misi bantuan Palestin seperti mana yang doktor telah sertai, tapi berkat perkongsian pengalaman doktor, ia telah membuka hati kami bahawa isu Palestin ni sewajarnya diletakkan sebagai fitrah buat kami juga. Untuk kami hidupkan hati kami dan untuk kami semai sifat tawaduk dalam diri kami. Terima kasih juga doktor kerana telah menjentik hati kami bahawasanya kita perlu sama-sama untuk membuka mata masyarakat dunia tak kira bangsa dan agama berkenaan dengan Palestin. Ia dapat memberi satu anjakan baru menerusi tekanan yang diberikan kepada badan-badan dunia, apatah lagi membawa ketakutan kepada rejim Zionis sebagai satu bentuk pembelaan kepada saudara kita di bumi Palestin. Dan terima kasih juga doktor kerana telah memberi keyakinan kepada kami bahawasanya dari perspektif sumbangan kewangan, insya-Allah selamat sampai dengan syarat kita menggunakan saluran yang saluran organisasi NGO yang diyakini. Oleh itu, saya berharap warga kita semua yang bersama-sama pada malam ini ataupun yang mendapat manfaat menerusi rakaman sesi pada malam ini dapat sama-sama mengambil iktibar dalam memahami bahawa peranan yang boleh kita mainkan terhadap bumi Palestin adalah satu aspek yang kita kena lakukan sebagai sumbangan kita setelah kita diberi peluang untuk hidup di muka bumi ini. Sehingga itu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Daud Sulaiman serta semua yang telah bersama kita pada sesi malam ini. Moga kelak di padang mahsyar kita turut diangkat bersama-sama sebagai pejuang jihad dalam pembebasan, keamanan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini yang tertindas. Khususnya di bumi Palestin itu sendiri, insya-Allah. Sekian dahulu, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih. Baik, terima kasih Berusaha Dr. Kasum Ali atas ucapan sebentar tadi. Baik, dengan berakhirnya ucapan Dr. Kasum sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini, program Peduli Palestin, Air Mata Syawal di Bumi Al-Quds. Jadi moga-moga sidang penonton yang berada sama ada di Zoom maupun di FB Live dapat mengambil iktibar dan juga ibrah daripada pengalaman perkongsian yang dikongsikan oleh Dr. Daud Sulaiman sebentar tadi. Moga-moga apa yang dikongsikan tadi dapat menjentik semangat kita untuk terus berjuang. Tidak perlu ataupun tidak semestinya berada di Palestin ataupun di bumi Al-Quds, tapi bantulah juga orang-orang di sekitar kita dahulu, kemudian kita panjangkan perjuangan kita langkah demi langkah, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya seperti biasalah di norma majlis-majlis di norma baharu ni kita ada sesi fotografi. Jadi untuk fotografi secara maya ni saya mintalah kepada para penonton yang ingin masuk dalam kita punya lensa kamera secara maya ni boleh buka kamera masing-masing. Saya beri masa dalam 30 saat untuk buka kamera masing-masing dan nanti saya akan screenshot lah skrin ni untuk jadikan sebagai kita punya commemoration punya picture, insya-Allah. Baik, nampaknya dah ada yang mula buka. Alhamdulillah. Silakan yang ingin buka juga kamera, kita akan masukkan juga dalam kita punya laporan nanti, insya-Allah. Baik, saya bagi masa dalam 15 saat lagi. Pada mana-mana yang ingin buka, dipersilakan. Okey, baik, alhamdulillah. Lagi dalam 10 saat lagi saya bagi peluang. Baik, 5 saat lagi. Baik. Okey, saya rasa cukup. Okey, ada lagi. Baik-baik. Okey. Sekarang saya akan mula ambil gambar lah. Okey. Semua kita minta senyum. Senyum. Alhamdulillah makin ramai. Okey. Senyum dalam kiraan saya. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, mungkin ada gaya bebas sikit pun boleh. Kita buat sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih. Jadi selesai sesi fotografi tadi, selesai jugalah program kita pada malam ini. Jadi terima kasih kepada semua sidang penonton yang sudah hadir pada malam ini. Saya mewakili pihak penganjur, mewakili Profesor Madya Dr. Rumazuddin ingin mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan di pihak kami selaku penganjur dan kelewatan yang berlaku sebentar tadi atas orang kata kesilapan teknikal lah, kelewatan teknikal. Jadi kami mohon maaf berbanyak-banyak kerana mengambil masa anda semua. Moga-moga masa yang anda luangkan di sini menjadi saham kita di akhirat sana, insya-Allah. Jadi saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Doktor.
Nah, terima kasih Dr. Daud. Terima kasih semua. Ya, Terima kasih Dr. Daud. Terima kasih Prof. Lukman. ya. Terima kasih Dr. Kasum. Terima kasih Ustaz Fikri kerana bersama dengan kita. Terima kasih Dr. Azhar, terima kasih Dr. Farid, Dr. Daud dan semua yang hadir. InsyaAllah. مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا boleh meninggalkan awak وبتجمعنا kalau tak حاجات حلوة